Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara dan saudariku yang dirahmati Allah sekalian. Selamat malam dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Waalaikumsalam Buhari Syaharom, Muazzam Mustafa Bakri, Acik Cheng, Syam Syamila, Muhammad Taufik, Anwar Rizal, Faiz Azir, Baharudin Rahman, Hasni Trafik Kuala Lumpur, Ahmad Rahman, Ibnu Hamid, Aim Riz, Muhammad Suhaimi. No, trik dulu. Trik dulu Trik apa? Lost ni. No Farhan. iPhone dulu tu lama punya. Dia upgrade pergi ke iOS 15. Dia boleh pakai ni Ibnu Qatada nak pakai iPhone mahal-mahal tak mampu. Nazri Musa on Semalui, Ijan Salam. Hampa nak hadiah iPhone 13. Main hadiah kat saya tu. Cik Nan Utara. Cakap pakai iPhone bodoh-bodoh lah. Berjuang kerana rakyat. Kalau kita mendapat penajaan tak kisah. Tajaan tak ada. Asmadi Alang, Khairul Anwar, Osman Shahabuddin, Faiz Azir, BN di Sayat saja. Sayat tu maksud dia apa dia? Sayat tak tahu maksud apa Sayat. Cun no Farhan. Akmal Reza, Jeman Man Macet. Kelantan kita, set-set kita jangan pecah bah. Set-set kita jangan pecah. Muhammad Zuki Osman, Muhammad Azhar. Waalaikumsalam tuan siapa yang memberi salam tu? Yus Ismail, Azizi, Poji Danish, Sobri Rejab, Dizul Chelsea, Zairi, Nadiah Diah daripada Johor hadir Fairuz Hanifah, waalaikumsalam tuan-tuan. Kepada sesiapa yang memberi salam. Amrizan Hashim, waalaikumsalam. Teruskan perkongsian tuan-tuan Zil Haida hidup Perikatan Nasional. Tuan Maidin MJ, Hadunan Halim. Dalam gawai hujan ni apa Tanjung Dahara apa hujan ni? Tanjung Dahara apa hujan? Hazli Muhammad, Adnan Rahman, Bahari Desa, Sherili Nus Lili, waalaikumsalam. Ismih merajuk Apik Kop Jolun hadir Muhammad Tahir Muhammad, Abdul Hadi, Pejai FBM, Im Eva, Udin Yahya, Zack Pilot. Intan Waalaikumsalam dan saya memberi salam Johari Dahaman, Fitri Abdullah, Pejai FBM daripada Kuantan 09000 daripada mana tu? Cik Muhammad Nur 0900 daripada mana tu? Hasan SMS di Twin. Kongsi tu tuan bagi saya semangat sikit. Wahid Abdullah,
Abdul Malik, Awil Adi, Khalid Muhammad Yusof, Abdul Khalil, Arul Syakira, Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Muhammad Adham, Kifli Zulkifli, Roslan Osman daripada Pendang, orang kampung kita. Saya asal orang Pendang. Asal Pendang, lahir di Pendang, lahir bidan di belakang Balai Polis Pendang. Kampung belakang Balai Polis Pendang. Cucu Tok Esah, Izzam Munir, Zaidi Edi, Waalaikumsalam, Hussein Zaid, Waalaikumsalam. Sepupu dengan Man Mutabak dan juga Rodiah Repek Pendang. Tajuk apa malam ni? Pada atas saya tulis tadi, lupa habis dah. PRU 15 baru nak kubur, tak guna dah. Abdul Rahim Ramli, Roslan Lan. Waalaikumsalam, ada sesiapa memberi salam tuan. Weh, hujan lebat Okey tuan. Waalaikumsalam, ada sesiapa yang memberi salam. Okey tuan-tuan, mukadimah tuan. Mukadimah ni adalah sebagai peringatan. Kita kena tahu sebab apa. Sebab apa UMNO ditolak oleh masyarakat setempat dan ditolak oleh rakyat. UMNO ditolak oleh masyarakat setempat dan juga rakyat kerana krisis-krisis yang berbangkit sejak daripada tahun 1999, iaitu berkenaan dengan kronisme. Kroni lah. Berkenaan dengan amalan kronisme dan juga amalan nepotisme. Nepotisme ni adalah amalan memilih ahli keluarga. Kronisme ni amalan kroni lah kan. Amalan kroni. Inilah sebab utama kenapa UMNO ditolak. So saya nak bagi gambaran di sini lah. Antara faktor-faktornya adalah kerana berlakunya ketidakpuasan di antara keahlian UMNO yang menyebabkan penyebaran masalah di dalam UMNO. Sebab apa? UMNO mempraktikkan inner circle. Ni kita kena tahu inner circle. Maknanya sesiapa yang memegang jawatan itu dipilih. Dan dia adalah dipilih dan terpilih tuan. Dipilih dan terpilih oleh orang-orang yang tertentu bagi tujuan mewarisi kekayaan dan juga berkongsi orang kata apa, kontrak semualah. So benda inilah yang menyebabkan ketidakpuasan hati di kalangan orang-orang UMNO. Yang mana mereka tidak boleh orang kata apa, mereka tidak boleh memilih siapa yang mereka kehendakkan untuk membawa kesamaan dan juga keadilan di dalam parti itu, kerana parti itu tidak menghormati sistem demokrasi. Ini adalah punca utama. Dan juga UMNO juga pada ketika itu rakyat nampak bahawa UMNO ini mempraktikkan politik kerjaya. Politik kerjaya ni adalah di antara orang-orang yang mereka merasakan politik ni adalah untuk menjamin periuk nasi mereka, untuk menjamin kerja mereka. So mereka ni full time kerja mereka adalah kerja politik. So mereka ni saja yang mendapat manfaat dan faedah daripada parti politik. Mereka tidak memperjuangkan hak rakyat. So kerja mereka hanyalah hantar beras dengan telur semata-mata. Hantar beras, hantar sardin dengan hantar telur. Dan mereka joli. Mereka joli dengan duit negara, duit parti dan juga duit rakyat. Inilah punca kejatuhan UMNO. So kita bila kita tubuh parti yang baru, kita kena pastikan bahawa kita tidak menyamai ataupun kenampakan seperti UMNO. Sebab apa? Sekiranya kita kenampakan ataupun nampak seperti UMNO, maka masyarakat akan menolak kita. Sebab apa? Politik ini bukanlah untuk kerjaya. Ni tak ada tuan-tuan, nak bertanding sesuatu jawatan ataupun nak memegang sesuatu jawatan kerana nak mendapat kontrak. Kerana nak mendapat peruntukan daripada parti.
And so dia tidak berpolitik untuk negara dan juga bangsa. And sebab itulah mereka memilih inner circle mereka, di antaranya yang Tun kata mereka pilih di kalangan orang-orang yang bodoh. Dan sebab apa? Sebab yang penting bagi mereka adalah bukannya otak cerdik, bukannya otak pandai untuk memikir berkenaan dengan dasar dan juga polisi, tetapi mereka meletakkan orang-orang yang bodoh, yang hanya tahu nak cari duit ataupun nak rompak rakyat, untuk membawa keuntungan dan juga kelebihan kepada mereka. So perkara ini haruslah ditentang, perkara ini haruslah ditolak dan sebagainya. So kita kena menghormati sistem demokrasi dan kita kena menghormati kesamaan dan juga keadilan. Yang mana orang kata apa, yang mana itu adalah kehendak rakyat. Rakyat berkehendakkan Unify masalah hujan-hujan ni so orang kata apa? Ini adalah kehendak rakyat, tuan-tuan. Jadi bila ini adalah kehendak rakyat, maka kita kena membuat perubahan, tuan-tuan. Kita kena buat perubahan. Kita tak boleh buat perangai-perangai UMNO dan akhirnya rakyat akan menolak kita. Sebagai contohnya, bila ada pemilihan, kita kena maklum. Kita tidak boleh habaq kata, oh, mana ada pemilihan? Tidak ada, hanya bersidang saja. Untuk memastikan keluarga kita ataupun adik kita memegang kepada sesuatu jawatan. Perkara ini tidak boleh sebab ini adalah amalan nepotisme. Amalan nepotisme ni adalah amalan kekeluargaan yang ditolak oleh rakyat. Sebab rakyat menganggap bahawa kepimpinan ataupun orang yang memimpin mereka bukannya datang daripada sesebuah kepada mereka yang layak untuk menjadi pemimpin dan menentukan masa depan mereka, khususnya orang muda. Khususnya orang muda ni. Orang muda dia macam di peringkat universiti sendiri pun dia dipilih berdasarkan kredibiliti dia untuk menjadi seorang ketua. Bukan ketua ni dia jadi ketua hanya sekadar dia nak kut manfaat ataupun keuntungan ke atas hati semata-mata. Maka hati akan rosak. Sebab apa parti rosak? Sebab dia tidak ada nilai-nilai perjuangan. Dia tidak ada nilai-nilai leadership skill dan sebagainya. Dia duduk kat situ semata-mata nak kut keuntungan semata-mata. So perkara ini haruslah dielakkan. Untuk apa? Supaya tidak menimbulkan ketidakpuasan hati di kalangan orang-orang yang tertentu. Apabila timbulnya ketidakpuasan hati, maka orang tidak akan bersama dengan kita. Maka orang tidak akan bersama dengan kita dan orang akan menolak kita. Dan orang akan menceritakan dekat luar. Orang akan cerita dekat luar masalah kita. So sebab itulah kita kena memastikan bahawa segala tindak tanduk kita itu adalah bersih. Dan segala perbuatan kita itu adalah bersih. Sebab politik ni bukan tempat nak cari duit. Politik ni bukan tempat nak jadi kaya raya. Politik ni adalah nilai sebuah perjuangan. Sekiranya nak jadi senang, nak jadi kaya raya, pergi masuk universiti, belajar tinggi-tinggi. Masuk universiti. Sebab itulah bila orang tanya saya sendiri, kenapa saya tak mau jadi wakil dan sebagainya, sebab saya nak belajar. Sebab apa? Orang kata apa? Dengan belajar lah, boleh bagi kita ni dapat duit banyak. Nak dapat jawatan yang besar-besar ni dengan kita punya belajar lah. So bila kita nak jadi pengarah tu, kita kenalah ada master ke, PhD ke. Bila nak jadi pegawai, kenalah ada ijazah. So sekiranya rasa nak jadi orang-orang yang besar dan sebagainya, pergi sambung belajar. Sebab politik ni adalah tempat wadah perjuangan. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk apa? Berjuang untuk kepentingan parti dan juga berjuang untuk kepentingan negara dan juga bangsa. Bukan berjuang untuk diri sendiri. Sekiranya nak berjuang untuk diri sendiri, pergilah pergi jadi usahawan ke, pergi belajar ke, itu dipanggil sebagai berjuang untuk diri sendiri. Bila kita berjuang di dalam parti, mestilah membawa suara rakyat. Membawa kehendak rakyat. Bukan kita bawa untuk semata-mata nak dapat keuntungan semata-mata. So benda ini adalah perkara yang salah dan di akhirnya akan merosakkan institusi. Akan merosakkan institusi parti itu sendiri. So berhati-hatilah tuan-tuan. Berhati-hatilah dengan orang kata apa, tindak tanduk. Dan juga berhati-hatilah dengan perbuatan yang kita buat. Sebab perbuatan yang kita buat ini akan
akan menjejaskan diri kita kelak. Dan juga akan menjejaskan reputasi kita. Orang nampak kita, oh dia ni tak boleh pakai, dia ni tak boleh guna dan sebagainya. Jadi nak berjuang, berjuanglah elok-elok. Ni Mukadimah tuan-tuan, belum masuk topik lagi. Ni nak menegak. Mukadimah ni nak menegak lah supaya berfikir, supaya ada orang yang dengar ni, mereka terbuka minda dan juga fikiran mereka. Mereka membuka minda dan fikiran mereka. Sebab dalam politik tuan-tuan, dalam politik sekiranya ada niat nak dapat keuntungan dan juga kekayaan, di akhirnya pasti akan kantoi. Sebab apa? Sebab politik ni you expose kepada orang ramai. Sekiranya orang tidak puas hati, orang akan buat laporan SPRM. Orang akan hantar surat kepada SPRM, orang hantar surat kepada Suruhanjaya Integriti dan sebagainya. Dan saya tidak pernah melihat lagi seorang ahli politik yang mana dia ni penyamun, dia akan hidup senang selama-lamanya. Tak, tuan-tuan. Orang yang rajin ambil rasuah, yang salah guna kuasa ni, hidup dia tak tenteram. Hidup dia tak tenteram dan dia mesti akan kena punya. Di akhirnya dia mesti akan kena. So orang kata apa, tambahan pula benda-benda yang melibatkan orang awam. Melibatkan orang awam. So hentikanlah perbuatan-perbuatan sedemikian. Dan sekiranya rasa betul-betul nak involve di dalam politik, makanya bawalah erti wadah perjuangan tu. Bawalah perjuangan tu. Sebab sekiranya kita tidak bawa perjuangan tu, maka orang takkan percaya kat kita. Orang takkan percaya kat kita. Teruklah orang nak cakap, orang nak promote parti kita pun teruk. Jadi macam saya sendiri yang duduk kat dalam media sosial, orang kenal dengan kita kan, orang duk WhatsApp kita, orang duk tanya kita, susah kita nak jawab. Nak jawab pun susah sebab ada bukti. Sebab ada bukti, susah kita nak jawab. Dan di akhirnya mesti akan terkantoi lah. Tapi biasalah, orang-orang yang bodoh ni, dia rasa dia boleh dapat duit mudah. Dia ingat dengan dia dapat duit mudah tu dia akan selamat lah, senang dengan rumah besar, kereta besar apa. Tapi dia tidak tahu bahawa dalam politik ni dia membuka mata-mata orang. Orang akan tengok, dia ni tiba-tiba ada duit ni, buat kerja apa. Dan bila sebut tentang kontrak ni tuan-tuan, ada kontraktor yang mereka tidak, orang kata apa, berpolitik. So mereka melihat, sebab apa dia ni kerja duk dapat kerja. Sebab apa dia ni kerja duk dapat inden. Oh dia ni orang politik. Kena lah. Kena. Sebab kontraktor ni ramai, bukannya orang politik saja. So orang akan panas mata. Siapa dia ni dapat? Siapa dia ni dapat? Oh, dia ni orang ni sekian. Oh, patut dia dapat. So, orang akan buat laporan. Sepandai-pandai tupai melompat, di akhirnya akan jatuh ke tanah jua. So, beringat-beringatlah. Kita pesan ni kepada semua rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita. Beringat-ingatlah. Sebab apa, tuan-tuan? Sampai bila kita nak mengaut kekayaan ke atas kesusahan orang lain. Atas kesusahan orang lain. Kita duk ajak orang berjuang dengan kita. Kita duk ajak orang... kita duk ajak orang korban dengan kita dan sebagainya. Tetapi kita duk ambil orang kata apa, kelebihan orang kata apa dekat atas orang lain. So benda ni adalah satu bentuk penganiayaan tuan-tuan. Orang yang dianiai, dia doa, Tuhan angkat doa dia. So kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga tuan-tuan. Benda kalau tak rasa, benda kalau tidak rasa ni, saya tak pastilah kan. Tapi kalau nak tanya diri saya sendiri tuan-tuan, saya rasa. Jangan ambil hak orang. Jangan ambil hak orang, jangan rasa senang dengan hak orang. Semua orang kat sini ada yang ikut saya daripada 2018, dapat tahu. Saya jatuh merodum. Jatuh merodum tuan. Jatuh tergolek-golek macam jatuh tangga tuan. Macam nangka busuk. Macam nangka busuk. Sebab apa? Sebab antara yang lain tidak bukan adalah menganiayai orang. Mungkin ada buat bagi orang terasa hati dan sebagainya. Orang doa kat kita, maka kita jatuh lah. Maka kita akan jatuh. Tu adalah peringatan lah pada sesiapa pun lah. Kalau dia terasa, dia ambil, faham sendiri lah. Tambahan pula bila melibatkan orang muda tuan. Bila melibatkan orang muda ni lagilah. Sebab orang muda ni dia bukan bodoh. Dan juga sentimen orang muda sekarang ni, saya nak bagi tahu sentimen orang muda sekarang ni. Sentimen dia nak orang yang menjadi ketua dia adalah orang yang level sama dengan dia. Tu kita kena tahu. Orang muda dia macam tu. So bila kita habang kata, oh susah kita nak dapat graduate universiti main duduk dengan kita ni, sebab apa? Ada hampir letak
tah mana-mana punya orang, and standard apa pun tak, macam mana orang nak ikut? And mestilah kena tak bekas majlis perwakilan kan, nak kena letak orang-orang yang ada apa latar belakang pendidikan, kan, barulah orang ikut dia. Kalau hampir tak siapa-siapa punya orang, macam mana orang nak ikut dia? Dan orang takkan ikut dia lah. Dan orang yang ikut dia tu serupa macam dia lah. Serupa macam dia. Orang tu pun duk nganga, ya, bagi duit jalan kerja, tak bagi duit tak jalan kerja. Apa ni? Tak jalan kerja. So macam mana nak berkembang idea untuk orang muda dan sebagainya? Tidak ada. So bila masuk mesyuarat, diam ya. Masuk mesyuarat, sekadar diam sajalah, dengar ya. Okey, bila orang tanya, okey, tetapi masalah setempat itu banyak. Masalah setempat yang melibatkan orang muda tu banyak. Masalah daripada sudut kerjaya, masalah daripada sudut apa nama keusahawanan dan sebagainya banyak. Tetapi bila dia tidak ada, orang kata apa, dia tidak ada credibility, credibility nak jadi sebagai seorang ketua, maka dia tak peduli ya. Masuk mesyuarat, okey, semua okey, tak ada masalah apa, semua orang sokong kita. Padahal dia hanya cakap yang tu sebab apa? Sebab dia dapat peruntukan, dia dapat kontrak dan sebagainya. Ini sebagai mukadimah tuan-tuan. Kalau kita nak jadi parti yang diterima oleh rakyat, maka kita kena buang perangai-perangai ni semua. Kita kena telus di dalam perjuangan. Kita kena bersih dalam perjuangan. Hak mana orang kata apa, memanglah kita tak boleh lari manfaat daripada politik ni, kita tak boleh lari. Tapi berpada-pada lah. Berpada-pada. Ni pesanan saya lah, berpada-pada. Sebab apa? Orang yang tamak ni selalu rugi. Dan orang yang duk rasa selamat selalu ni, tak semestinya dia akan selamat. So berpada-pada. Berpada-pada tuan-tuan. Itu sekadar mukadimah kita untuk malam ni. Allahuakbar. Okey tuan-tuan. Sebelum kita mulakan dengan topik kita tuan-tuan. 22 minit saya punya mukadimah. Sebelum saya memulakan topik saya tuan-tuan, saya dapat call tadi daripada Datuk Wan Saiful. Saya call Datuk Wan tadi. So dia ada bagi tahu saya bahawa Akademi Bina Bangsa tuan-tuan, Akademi Bina Bangsa ada buat program di Langkawi bermula 4 hingga 7 hari bulan November 2021 tuan-tuan. So Akademi Bina Bangsa ni adalah kursus tuan-tuan, kursus kepimpinan dan kefahaman pentadbiran yang dianjurkan oleh Inisiatif Bina Bangsa, iaitu sebuah badan bukan kerajaan, NGO, yang dinaungi oleh Datuk Haji Wan Saiful bin Wan Jan. Melalui Akademi Bina Bangsa, peserta akan didedah fahaman mengenai falsafah pentadbiran dan juga orang kata apa, Akademi Bina Bangsa yang akan dibuat ni terbuka kepada semua orang rakyat Malaysia, tidak mengira latar belakang politiknya, berumur 21 hingga 40 tahun. So sesiapa yang berminat tuan-tuan, sesiapa yang berminat boleh isi form dekat link yang saya letak ni tuan-tuan, sebab dia tak ramai, sebab satu sesi dia hanya ambil orang kata apa, 40 orang sahaja. Jadi setiap sesi tu dia hanya ambil 40 orang sahaja. So sesiapa yang rasa lah ada pakcik-makcik di sini yang nak hantar dia punya anak dia pergi Akademi Bina Bangsa kan, mana tahu ada yang masih menunggu universiti ke, yang nak pergi kursus Bina Bangsa, boleh isi form ni ya. Dan saya beritahu tuan, dia baik sebab dia lebih kurang macam Biro Tata Negara jugalah. Jadi dia macam Biro Tata Negara. Perjuangan. Hak mana orang kata apa, 40 tahun. Okey tuan, dia macam BTN so pakcik-makcik di sini ke, ataupun ada orang muda di sini yang berminat tuan, yang berminat bolehlah bolehlah klik pada link ni tuan, saya bagi link dia. Klik pada link ni dia tuan, FB saya kena block pula. Okey, tuan-tuan boleh pergi dekat friend of Muhammad Syafiq Alim, dekat situ tuan-tuan boleh pergi dekat pengumuman.
Dan tuan-tuan boleh tengok dekat situ, link dia ada kat situ tuan-tuan. Minta maaf kena block saya punya ni. Tiba-tiba pula ada ni Melaun mana report ni. So dia tak boleh. Line Unify malam ni teruk tuan-tuan. Tuan-tuan saya try lagi sekali copy link dia. Okey, dia khusus ni akan bermula pada 4 hari bulan November tuan-tuan. Saya rasa saya dah bagi tahu dia. 4 hari bulan November. Okey tuan-tuan tu. Ya, line teruk, sangkut-sangkut sikit tak pasti siapa, mungkin hujan Okey tuan-tuan tu berkenaan dengan Akademi Bina Bangsa. So kita pergi kepada topik kita untuk malam ni adalah berkenaan dengan kerjasama di antara PN dengan BN tuan-tuan. PN dengan PN ni akan memberi kelebihan kepada PH. So benda ini adalah hakikat tuan-tuan. Benda ini adalah hakikat yang tidak dapat dinafikan oleh semua orang. Dan hakikat yang tidak boleh dinafikan oleh semua orang, di mana BN adalah liability. Dan BN adalah lain teruk malam ni BN adalah liability, bukan sekadar di peringkat nasional, malah di negeri Melaka sendiri pun dia adalah liability kepada mana-mana parti yang bekerja. So dekat sini tuan-tuan, kita kena buat pilihan. Kita kena buat pilihan sama ada kita nak bekerjasama dengan mereka ataupun tak. Tetapi apa yang saya nampak di dalam surat khabar telah pun ada kenyataan di pihak UMNO sendiri, di pihak BN sendiri yang menyatakan bahawa ada kemungkinan untuk bekerjasama, dan juga ada di pihak Perikatan Nasional sendiri khususnya Bersatu pun ada menyatakan perkara yang sedemikian. So dekat sini saya nampak tuan-tuan, ini orang nak kata apa, tu masalah adalah ini adalah pendapat peribadi sendiri tuan-tuan. Ini adalah pendapat peribadi saya dan penganalisian yang saya telah buat dan juga rakan-rakan telah buat. Apa yang kita nampak di sini adalah keputusan dibuat adalah untuk kepentingan orang politik. Bukan kepentingan rakyat. Sebab mereka merasakan bahawa dengan kerjasama dengan BN, maka mereka boleh menumpang jentera Barisan Nasional. Dan juga mereka merasakan bahawa mereka juga boleh mendapat sedikit undi daripada Barisan Nasional. Tetapi hakikat yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya tuan-tuan, saya nak bagi tahu, hakikat yang sebenarnya adalah pengundi, bukannya jentera, bukannya keahlian di dalam politik dan sebagainya. Orang kata apa? Pengundi itu rakyat. So di sini tuan-tuan, rakyat tuan-tuan terang-terang menolak Barisan Nasional. Sebab apa tuan-tuan? Ni dekat nak PRN Melaka, tiba-tiba tuan-tuan ada isu macam-macam. Keluarnya cerita pasal Zahid Hamidi, lepas tu dengan Najib dapat pergi Singapura dengan Rosmah. Lepas tu Zahid pula orang kata apa, boleh pergi Jerman untuk buat rawatan dan sebagainya. Dan mereka ini terpalit dengan skandal-skandal yang mengambil hak rakyat dan sebagainya. So rakyat marah. Ini yang saya tak faham, macam mana mereka buat penganalisian. Rakyat tengah marah kepada UMNO ni. Rakyat tengah marah kepada kepimpinan UMNO tu sendiri. So bagaimanakah mereka nak berkempen di dalam pilihan raya supaya rakyat menerima BN dengan UMNO tu? Ini yang saya nampak bahawa tuan-tuan, sekiranya berlakunya orang kata gabungan antara BN dengan PN, saya yakin tuan-tuan, keyakinan saya tinggi. Keyakinan saya PH akan menang besar. PH akan menang besar. Sebab apa? Tuan-tuan boleh tengok dalam kempen pilihan raya macam mana PH nak hentam kita. PH akan hentam kita bertalu-talu. PH akan pukul kita gila-gila punya. Dan juga dia akan bermain dengan sentimen-sentimen yang berlaku sekarang ni. Saya nak tanya bagaimanakah jentera parti dekat Melaka akan menegakkan benang yang basah. Macam mana dia nak kata Ketua Menteri Melaka sebelum ni daripada BN baik, bagus, bukan menyeleweng dan sebagainya. Sedangkan bukti-bukti itu memang duduk dekat tangan YB yang telah pun menarik sokongan kepada beliau. So bagaimanakah mereka nak menegakkan benang yang basah?
Bagaimanakah mereka nak meyakinkan rakyat Melaka untuk menerima BN ni? Nak meyakinkan rakyat Melaka untuk menerima Perikatan Nasional ni mudah. Tetapi nak yakinkan rakyat Melaka untuk menerima Barisan Nasional ni, saya rasa kerja yang sia-sia. Dan kerja yang sia-sia sebab rakyat memang tak boleh terima. Rakyat memang tak boleh terima dengan Barisan Nasional. Dan saya pun tak faham lah. Mungkin mereka anggap ni adalah satu bentuk penyatuan. Dan penyatuan ummah ataupun penyatuan untuk kepentingan orang-orang politik je, saya tak pasti. Dan rakyat senang, orang kata apa, rakyat sekarang ni mudah tuan. Rakyat sekarang ni dia nak seorang pemimpin yang mengikut kepada kehendak dia. Dan sekarang apa yang kita tengok dekat dalam negara kita sekarang ni, Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional itu sendiri, mereka hanya membuat rundingan dan juga membuat keputusan mewakili rakyat, hanya melibatkan di antara mereka saja. Hanya melibatkan di antara orang-orang politik sahaja tanpa mereka melihat kepada sentimen rakyat. Ini yang jadi masalahnya. Rakyat akan tengok, oh mereka ni bila dapat kuasa, mereka hanya berunding sesama mereka saja. And mereka bukannya nak orang kata apa? Nak mengikut kehendak rakyat dan sebagainya. So ini adalah masalah besar. Dan masalah besar yang kita akan hadapi dan sebagainya. Dan saya tidak tahu. Mungkin ada orang lain, mungkin dia pakar lagi lah. Orang kata apa, kempen dan sebagainya. Macam saya ni mungkin lah. Mereka beritahu, oh cakap pun sangkut-sangkut dan sebagainya. Dan tetapi kalau nak kira tentang bahan kempen tuan-tuan, orang kata apa, saya buat sendiri. Penganalisian tentang bahan kempen tuan-tuan. Bagaimana kita nak menyediakan bahan berkempen sekiranya Perikatan Nasional bersama-sama dengan Barisan Nasional. Ini persoalannya. Orang kata apa, ini persoalannya. Macam mana kita nak menyediakan bahan-bahan kempen untuk dalam pilihan raya negeri Melaka. Melaka BN kuat, jangan menipulah. BN pun menang, orang kata apa, kat atas angin ni. Orang kata apa, menang pun orang kata apa. Orang Melayu panggil apa tuan? Apa cukup-cukup makan je menang pun. Melaka ni kuat DAP. DAP menang berapa ribu undi dia. Swing berapa ribu. Swing 6,000, 7,000 tuan DAP. Bukannya sikit-sikit tuan. Saya tunjuk keputusan dia. Kalau nak bagi tahu BN kuat tu, saya tak pastilah. Rahim Hambicik sendiri pun bagi tahu. Sekiranya PN pergi bersendirian, maka PN ada chances untuk menang besar. So kalau nak pergi dengan BN, wallahualam lah. Apa yang saya nampak, bunuh diri. Apa yang saya nampak adalah bunuh diri tuan. Saat saya buka keputusan PRU 14. Negeri Melaka tuan. Negeri Melaka. Kalau nak kata BN kuat tu, tak tahu nak kata lah tuan. Okey, kawasan BN menang. Kawasan BN menang di Yasin tuan-tuan. Dia punya undi dia pun tak sampai 50%. Hanya 36. Hanya 36, 36.2%. Ni nampak DAP menang undi 60%. Kota Melaka tuan. 60%. BN baru 32% saja. Ni dekat mana ni? Itu Parlimen tuan-tuan, silap. Parlimen silap kita tengok Ni state Dun. Dun ni berapa ni? Baru 4,000 undi. Yang ni pun atas pagak sikit lagi beza berapa undi Beza berapa undi nampak? Kalau nak kata BN kuat tu, saya tak pastilah kan. Itu masa tu sentimen mereka tak banyak tuan. Sentimen, orang kata apa, sentimen dia tu tak apa ni. Sekarang dia punya sentimen dia banyak. Jadi rakyat pun bukan bodoh tuan. Rakyat cerdik lah ni. Dulu rakyat tak, orang kata apa, rakyat dia tak peduli tentang politik. Sebab apa? Rakyat dulu kerja dia adalah bekerja saja. Kerja buat rakyat sebelum ni, kerja dia hanya kerja 5 tahun, barulah dia pergi mengundi dan sebagainya. Itu rakyat dulu tuan-tuan. Apa yang perlu kita sedar sekarang ini adalah rakyat kena PKP.
rakyat kena pandemik. So, masa mereka banyak luang di rumah. Dan mereka mengisi masa mereka yang terluang dengan membaca berita. And orang kata apa? Baca paper. And rakyat banyak membaca dan mereka banyak expose terhadap politik. Sebab tu sesuatu isu politik apabila ada berita ataupun keluar apa news ataupun sebagainya, rakyat akan interested dekat situ. Sebab itu hari ni isu-isu setempat tu dah kurang. Rakyat bila dia buka sahaja paper, dia akan klik kepada politik. Dia tidak akan klik dekat nasional, dia tidak akan klik dekat setempat, ataupun dia tidak akan klik dekat mutakhir ataupun utama. Rakyat akan klik dekat politik. Dia nak baca tentang politik. And so kalau nak bagi tahu bahawa BN kuat dekat Melaka, saya rasa mereka kena berhati-hati dengan pengundi muda, khususnya yang memang kerja mereka mengadap telefon. And kerja pengundi muda, tuan-tuan, saya nak bagi tahu 80%. And aduh, line wifi teruk, tuan-tuan. Line wifi teruk sikit. 89%, tuan-tuan, yang menggunakan media sosial ini adalah orang muda. And so, mereka banyak membaca bahan-bahan kat dalam media sosial dan mereka dah expose dan sebagainya. Dan bagaimana nak meyakinkan orang muda untuk terima Najib dengan Rosmah, nak terima Zahid Hamidi? Saya rasa hidup mati pun tak boleh. Dan sekiranya lah ada keputusan dibuat untuk bekerjasama dengan BN dengan PN, saya beritahu terus terang tuan-tuan, keputusan PRU 15, dan saya boleh beritahu kepada tuan-tuan, persentage PH akan menang besar. Kata harapan akan menang besar. Sebab dia kerjasama politik ni, dia hanya menguntungkan tempat-tempat tertentu sahaja. Dan antaranya melibatkan MP-MP yang lompat. Sebab mereka menang di bawah tiket Barisan Nasional. So sekiranya mereka nak menang dekat tempat itu, mereka kena memastikan orang-orang lama mereka undi dia. Orang-orang lama dia undi dia. Dia hanya menguntungkan MP-MP ni saja. Dia tidak akan menguntungkan Perikatan Nasional secara total. Ini masalahnya. Sebab naratif ataupun isu-isu orang kata yang berkaitan dengan Barisan Nasional ni terlampau banyak dan tidak boleh ditepis. Sekiranya isu-isu yang boleh ditepis ni tidak ada masalah. Sekarang ni lah tuan-tuan, sekarang ni orang Barisan Nasional sendiri mengkritik berkenaan dengan perlantikan lembaga pengarah universiti berkaitan dengan kredibiliti Presiden UMNO dan sebagainya. So bagaimanakah rakyat nak menerima Barisan Nasional? Sedangkan penasihat orang yang paling lama dalam UMNO, Tengku Razali, bawa keluar kenyataan bagi tahu UMNO telah rosak binasa. Kepimpinan UMNO adalah bermasalah dan mengamalkan politik wang. Rakyat baca semua ni tuan-tuan. Rakyat baca tuan-tuan. Rakyat hari ni kerja dia membaca berita sebab dia tidak ada kerja. Duduk dalam rumah, kerja dia membaca berita. So memang sukarlah tuan-tuan. Saya nak bagi tahu orang UMNO sendiri pun tak boleh nak menepis isu-isu yang kena kepada UMNO dan juga Barisan Nasional. Bagaimana orang Perikatan Nasional nak kempen? Sekarang ni persoalan saya satu sahaja. Persoalan saya di dalam penyediaan bahan kempen. Macam manakah kaedah ataupun bagaimanakah strategi untuk kita melaksanakan kempen? Ini yang saya nak tahu. Macam mana kita nak buat? Apa isu kita nak bawa? Apa kita nak sebut tentang perjuangan? Kita nak abang ni tuan-tuan, sedangkan apabila kita bertanding dekat tempat, kita sendiri pun orang akan tolak kita. Kita bagi tahu kepada mereka. Parti Bersatu ini adalah parti yang memperjuangkan hak rakyat, tuan-tuan. Melaka perlulah membuat perubahan dan menjadi contoh sebelum berlakunya PRU 15. Rakyat berhak untuk menentukan pemimpin yang mereka nak tentukan.
Rakyat kena memastikan bahawa pemimpin yang mereka pilih ini mestilah seorang yang berintegriti, yang tidak mengamalkan rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. Tengah-tengah kempen, tuan-tuan, tiba-tiba seorang bangun angkat tangan. Woi, Anwar cakap apa, woi? Yang hampir sokong Zahid dengan Najib tu bukan bapa perasuah negara. Sila Ibrahim turun diam macam tu lah. Tak boleh nak lawan. Tak boleh nak lawan. Betul nak bagi tahu apa? Tak, tuan-tuan, kita tak sokong Barisan Nasional. Kita hanya kerjasama politik. Nak bagi tahu macam tu. Ingat rakyat bodoh. Ingat rakyat bodoh. Itu yang pertama, tuan-tuan. Kawan aku kat Melaka, mereka cakap nak swing undi kat UMNO. Tak ada. Tak ada. Saya cakap itu terang. Tak ada punya. Rakyat akan tolak. Pengundi kat negeri Melaka saja berapa. Pengundi luar berapa. Dan kita kena tengok pengundi pos berapa. Orang yang undi dekat Melaka tu berapa. Orang yang undi dekat luar Melaka tu berapa. Dan kita kena lihat sentimen. Sentimen kat Melaka sekarang ni panas. Sentimen kat Melaka sekarang ni hangat dan sebagainya. Dan bayangkan UMNO pecat 2 orang ni. Pecat 2 orang ni dan 2 orang ni duduk sekarang ni dengan Abang Non Jubur. 2 orang ini akan dibawa oleh PKR ke seluruh negeri Melaka untuk menceritakan bahawa UMNO adalah perasuah pencuri pasir. Teknik PKR saya tahu, tuan-tuan. Teknik PKR, apabila ada seorang musuh dalam parti tu, maka dia akan menjadi anchor. Dia akan menjadi pengemudi untuk berkempen. Dia akan masuk ke tempat-tempat kempen. Dia akan menjadi saksi dan juga bukti untuk masyarakat dengar. Dia kata nak tanya siapa? Saya Exco. Saya ahli UMNO. Nak tahu pasal UMNO, tanya saya. Benda ni kita dah lalu dah, tuan-tuan. Benda ni kita dah tahu dah. Strategi kempen PKR kita dah tahu. Sebab tu Anwar Ibrahim cepat-cepat pergi jumpa dengan 3 ekor ni. Anwar cepat-cepat pergi jumpa. Mereka ni akan jadi anchor. Mereka ni akan jadi mereka ni akan jadi pengemudi di dalam berkempen. Anwar akan bawa mereka. Tak percaya, tanya kepada Idris. Lepas tu Idris pun pegang mic. Dia pun cakap apa? Saya, tuan-tuan, ahli UMNO. Bekas MPT UMNO. Exco Negeri Melaka. Saya tahu apa Ketua Menteri buat. Saya tahu. Teknik PKR kita tahu. Siapa yang pernah ni dia akan tahu. Anwar memang dia akan pakai strategi tu. So persoalan sekarang macam mana kita nak menepis. Okey, sorry tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Persoalan dia, macam mana kita nak menepis? Ini adalah persoalan yang pertama yang harus dijawab. Han cakap macam langit nak runtuh. Ya, saya cakap benda betul. Bukan saya cakap benda bohong. Pergilah tengok. Tuan-tuan tak percaya, pergi tengoklah. Tuan-tuan pergi tengoklah YouTube macam mana strategi kempen PKR. Tuan-tuan bertengoklah. Kalau ada seorang yang keluar daripada parti yang dia bawa masalah, dia akan bawa orang ni pergi tawaf. Merata tempat dia bawa pergi tawaf. Anwar akan berucap. Dia kata tak percaya. Tanya dengan dia ni. Dia ni buktinya. Dan dia akan main, dia bawa. Inilah bukti-buktinya. Memang betul UMNO Samun Pasir. Habis tu tuan-tuan, siapa yang duduk dengan mereka? Sekali lah terpalit. Sekali dengan Perikatan Nasional. Kenapa padahal Perikatan Nasional bukan ada kes pun kat sana. Rafiq bukan ada kes apa pun kat sana. Rafiq tidak ada kes apa-apa pun. So sekali dengan dia sekali akan kena. Orang kan kata Perikatan Nasional pun sama-sama Samun Pasir. Sedangkan kita tak buat. Apa yang banyak sangat malam ni, apa jekom-jekom ni Okey, tuan, saya dah tukar pakai line DJ, tuan. Balaci PH ni, siapa dia? Balaci PH. Saya cakap tu terang. Tak percaya tak apa, boleh tengok result. Boleh try and error lah. Boleh try and error lah, try dulu. Dan saya nak bagi tahu, trial ni is the result for PRU 15. Sekiranya Perikatan Nasional menang besar, dia akan menjadi satu benchmark untuk semua kaum di Malaysia undi Perikatan Nasional. Sebab Perikatan Nasional diterima oleh rakyat.
And sekiranya Perikatan Nasional kalah dalam pilihan raya, PH menang, so orang-orang PH ni mereka masih ada keyakinan, dan orang rakyat-rakyat ni pun rasa tempat mereka nak membalas dendam, mereka akan bagi kat PH akan menang. And so ini benda ni kita kena nilai. Benda ni bukan orang kata apa kita kena nilai. Bukan kita berpolitik style orang kampung. Politik style kedai kopi bolehlah kita duk cerita BN kuat, Perikatan Nasional kuat, tak. Politik adalah dia berdasarkan pemikiran dan juga sikap. Dia berdasarkan pemikiran dan juga sikap. Kalau orang yang duk kat kedai kopi tu hampir tanya dia bagi tahu BN kuat. Tetapi adakah sikap pengundi macam tu? Pemikiran pengundi macam tu kan? Sebab tu kita kena tengok pemikiran orang sekarang ni macam mana. Kalau kita pergi tanya kepada rakan-rakan kita ni, dia akan habaq, oi BN memang padu, BN kuat, BN memang boleh menang. Masa PRU 14 macam tu tak? BN akan menang. Najib pun percaya BN akan menang 100 kursi lebih. 190 kursi lebih. Lah kali apa tinggal? Cakap orang tak boleh. Kita kena berpijak di di realiti, tuan. Bukan berfantasi. Nak berfantasi, semua orang boleh berfantasi. Tetapi nak realiti ni susah. Realiti ni kita kena fikir. Sebab PRM Melaka is benchmark. Dan kita kena ingat juga macam mana layanan mereka ke atas kita masa berlaku pilihan raya dekat Perak. Yang duk jadi harapan sekarang ni adalah nak menggunakan jentera Barisan Nasional. Barisan Nasional masa di Perak sendiri pun orang satu pi ramai-ramai kena depa depa tak tolong pun. Adakah kita nak jadi macam orang bodoh duk pi ikut depa? Dan silat hari bulan, walaupun dah orang kata pengagihan kursi dah buat, PN still akan bertanding juga. Ketua bahagian dia akan bertanding secara bebas dan sebagainya. Ini strategi kita dah tahu dah. Masa pilihan raya negeri Sabah pun kita dah tahu dah perangai Wak Ponorogo tu macam mana. So saya pun heran lah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tu Tun kata sejarah mengajak kita. Sebab sejarah ni penting. Titik peristiwa ni penting. Sejarah adalah peristiwa yang berlaku sebelum. So peristiwa-peristiwa ni penting. Untuk kita menjadikan sebagai teladan. Sikap mereka ni macam mana? Sikap mereka ni, orang-orang mereka ni macam mana? Silat hari bulan, kita duk sembang tentang jentera, kita duk sembang tentang nak turun Melaka. Bila kita pergi orang kata nak kerjasama dengan UMNO, kena hanya pemimpin boleh lah duk isap rokok sekali, duk makan sekali, yang bawah ni macam mana? Semua kena semua kena malu macam tu ya. So itulah saya pelik lah tuan. Saya pelik kenapa kita masih nak bekerjasama dengan BN. Orang kata biarlah tuan-tuan, biarlah Perikatan Nasional pergi. Sebab ini adalah ujian tuan-tuan. Ujian untuk kita nak dapat keyakinan rakyat. Ujian untuk kita nak dapat keyakinan rakyat. Dan parti yang lain pun jangan duk play safe banyak sangat lah. Orang kata sekarang ni rakyat nak melihat prinsip. Rakyat memilih pemimpin yang ada prinsip, yang ada integriti, yang matlamat perjuangan dia jelas. Bukan dia hanya mementingkan kepentingan politik dia semata-mata. Bukan hanya dia mementingkan untuk dia menang dan mengaut keuntungan. Tak. Rakyat nak nasib mereka dibela. Rakyat nak kesaksamaan dan juga keadilan. Jadi saya pun rasa macam suara pun dah keluar lain ni tuan. Sebab bila kita lawan prinsip tak ada ni. Okey tuan, saya buka untuk berbisi ya. Okey tuan, saya buka untuk berbisi. Sedangkan tuan-tuan, laporan Merdeka Square pun bagi tahu bahawa rakyat banyak pilih Perikatan Nasional. Ni laporan Merdeka Square. Laporan poll yang telah pun dibuat. Rakyat pilih Perikatan Nasional. Gagah juga nak pergi duduk dengan BN. Rakyat langsung belah tu. Okey tuan. Yang mana nak bisi boleh bisi tuan. Tok Nordin ada sini tak? Kalau kata BN dengan PN berganding di Melaka tuan-tuan, memang kita takkan turun lah. Saya minta maaf saya tak turun tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Parti dengan prinsip diri, prinsip penting.
Maruah dengan prinsip tu lebih penting tuan-tuan. Kalau mereka suruh turun kan, pergi kempen ke apa kan, pergi dengan orang UMNO apa semua kan. Sorry tuan-tuan, tak mau. Prinsip dengan maruah diri lebih utama daripada orang kata apa, orang suka kat kita. Mungkin perbuatan yang kita buat tu mungkin orang-orang yang tinggi-tinggi ni suka kat kita. Oh bagus dia menolong saya, dia promote saya dan sebagainya. Tetapi masyarakat, apa yang masyarakat tengok kat kita? Apa dia ni, maruah diri tak ada, prinsip tak ada. Hari-hari duk bantai Zahid, hari-hari duk bantai Najib, tiba-tiba RN Melaka pergi duk dengan UMNO. Isap rokok sekali dengan UMNO. Tak ada tuan. Kita mesti ada prinsip, kita mesti ada maruah diri. Bendera dah mula naik di masjid. Masjid bukan tempat politik. Saya baru ni ada orang viral. Mereka kata UMNO buat ceramah kat dalam masjid tuan. Di dalam enactment tata cara masjid dan surau. Ataupun tuan-tuan boleh baca sendiri perlembagaan masjid. Kat depan masjid tu kan dia ada tulis. Sebarang aktiviti politik tidak boleh diadakan di dalam kawasan masjid. Masjid ni tempat beribadah tuan-tuan. Tidak boleh menggantung mana-mana bendera parti politik dalam masjid. So nanti karya tu akan tinggal. Orang akan bagi tahu ni masjid UMNO, ni masjid Bersatu. Tu kata bodoh. Pok-pok ni bodoh, nak pecah belahkan jemaah. Benda ni apa berlaku kat negeri mana dulu? Saya tak ingat. Tahun masa mandat Haji Hadi. Mandat Haji Hadi tahun bila tuan? Yang ada dua imam tu, Imam UMNO dengan Imam PAS. Benda ni pernah berlaku. Benda ni pernah berlaku apabila dikatakan UMNO ni kafir. So orang yang kafir ni dia tidak boleh mengimamkan. Tidak sah bersemayang dengan dia. So ada dua imam. So masa tu dia ada label pula. Ni masjid PAS. Ni masjid PAS, ni masjid UMNO dan sebagainya. So saya rasa tindakan mereka-mereka yang menggunakan masjid sebagai tempat politik, nak letak bendera-bendera politik dan sebagainya, ini adalah perkara yang bodoh dan tidak boleh diterima. Sebab benda ini jelas tuan-tuan, masjid di bawah kuasa sultan dan juga yang di Pertuan Agong. Dan ada enactment berkenaan dengan tata cara pengurusan masjid dan surau. Kalau tak silap saya, ada dekat situ bagi tahu bahawa masjid tidak dibolehkan digunakan bagi tujuan politik. Sebab dia ada sebab-sebab tertentu. Sebab masjid ni untuk kegunaan umat Islam. Bukan untuk gunanya orang-orang politik semata-mata. Dia tak kisah orang tu PKR ke, orang UMNO ke, orang Amanah ke, orang PAS ke, orang muda ke, mana-mana mereka ni boleh pergi masjid. Dan kita tidak mau menimbulkan perasaan orang duk kata ni masjid UMNO, ni masjid PAS, ni masjid Bersatu, masjid sekian-sekian. So benda ini akan memecah belahkan khariat. Orang kata apa, khariat di tempat tu dia akan pecah. Mungkin orang tu selalu pergi masjid tu. Mungkin dia selalu pergi masjid tu, bila-bila tiba-tiba masjid tu kena label sebagai masjid UMNO. Dan dia ni bukan orang yang sokong UMNO. Mungkin dia akan meninggalkan masjid tu, ataupun mungkin dia akan solat di rumah dan sebagainya. So merugikan. So benda ni tak boleh buat. Saya rasa benda ni bodoh, saya kata. Okey tuan-tuan, siapa nak bisi boleh Mana Tok Nordin ada sini Tok Nordin. Dia bagi tahu tadi dia ada benda nak cakap sikit. Orang Cina paling kuat perkauman. Okey, benda ni tuan-tuan saya dah bincangkan dengan seorang profesor, Profesor Dr. Syam Rahayu, untuk penerangan berkenaan dengan perkauman, berkenaan dengan kebebasan beragama dan sebagainya. Mungkin besok kita akan bincang macam mana kita nak buat live tu. Mungkin malam tu ataupun lusa lah tuan-tuan. Mungkin kita akan buat live untuk membincangkan berkenaan dengan racism ni. Jadi sekarang ni tajuk bukan berkenaan dengan racism. Tukar tajuk pula ni. Siapa Z Pulau Mutiara ni? Blog tuan, mengarut dia buat sembang kemas apa, pakai fake profile, dia buat cakap pandai. Kalau hang tu cerdik sangat, pakailah profile betul, pakai fake profile apa, pakai fake profile ni takut. Penakut pakai profile betul. Okay tuan, mana bisi boleh bisi
Okey tuan, PPBN kenapa tak tarik sokongan kepada kerajaan? InsyaAllah sebab apa kita nak adakan pilihan raya dalam masa yang terdekat, kan? So tidak ada keperluan untuk kita tarik sokongan sekarang ni sebab pilihan raya pun akan berlaku dalam masa 6 bulan lagi ya. Kan? Mana Tok Nadir ni tiba-tiba masuk lepas tu keluar pula. Itu request tu. Datuk masuk tu. Saya dah blok bangsa Jawa kalau jahat memang betul-betul jahat. Saya tak salahkan Jawa tuan saya menyalahkan Zahid Hamidi sebab ramai orang berbangsa Jawa yang bagus. Ramai orang Bugis yang bagus ni. Macam kat sini Bugis tuan bagus kan. Kan Bugis yang bagus. Kan. Okey Datuk kita dah masuk. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Line tak elok lah ni, hujan. Tuan, apa nama, saya pun dah tukar guna DJ. DJ dia laju sikit. Ya. Okay Dok. Yang topik tak ada orang masuk, tak ada orang masuk kan? Datuk tak ada lagi. Pandangan lain macam ni kata, mereka pun rindu kat Datuk. Okay Dok, yang pertama kita bincangkan tadi adalah berkenaan dengan kenapa UMNO ditolak oleh rakyat. So UMNO ni ditolak oleh rakyat kepada amalan orang kata apa, kerana amalan kronisme dan juga nepotisme. So mana-mana parti yang baru ditubuh ni sekiranya mereka mengamalkan benda yang sama, insya-Allah mereka juga akan ditolak, mereka juga akan ditolak sebagaimana UMNO ditolak. So yang kedua ni adalah kita bersembang tentang orang kata apa, kenyataan daripada BN yang kata akan ada kerjasama dengan PN dan juga PN juga keluar kenyataan bahawa akan ada kerjasama dengan BN. So bagi pandangan saya dia adalah satu liability di mana keputusan ini hanyalah dibuat untuk menguntungkan orang politik yang mana mungkin dia daripada UMNO ataupun mungkin dia ada sokongan daripada UMNO. Dia bukanlah kehendak rakyat. Mungkin kat tempat dia mungkin menang tetapi tempat-tempat lain mungkin rakyat akan tolak. Apa nama PN bersama-sama dengan BN kerana BN itu adalah liability seperti Tong Tai. Tong Tai itu bila kita duduk dekat dia, bila kita duduk dekat dia kita pun bau busuk sekali tu. Okey tu. Okey tu hari ni ada apa nama persidangan tu hari ni. Ya, okey. Saya ingat dia cakap pasal bersatu pula ni. Parti kita sendirilah. Tapi Syafiq dah buka pasal apa pilihan raya di Melaka lah tu. So nak fokus mana dulu ni? Dua kita pergi dua tu. Dua sekali. Kita nak dengar juga ni untuk sidang ni. Apa nama bersidang jadi apa? Untuk sidang kan bidang terjun kan macam mana? Ya. saya sebenarnya kita nak ulas sikit pasal bersatu lah sebab saya nampak ni kalau bersatu dan PN ni kalau ayat nampak satu parti yang berintegriti, boleh dipercayai, boleh pemikiran kehadapan pemimpin dia memang fikir masa depan. Saya rasa kita tak payahlah kempen cara lama lagi, rakyat akan sokong kita. Kan itu strategi yang saya akan bawakan kan. Tapi tak tahulah peringkat-peringkat bawah ni duk fikir macam zaman dulu juga. Hantar telur dengan beras ya nak dapat undi. Jadi inilah yang kita tengah buat penilaian. Saya lah duk fikir cara mana baik tapi saya masih berpandangan lah. Ya. Dunia dah berubah. Syafiq pun dah cerita banyak kali dah. Sekarang ni media sosial, orang muda tambah apa ni, orang muda yang apa ni undi 18 tu. Depa ni majoriti guna media sosial, ya, dengar daripada media lain, ya. Depa tak terlibat dengan apa masuk kampung ni, cerita kosong ni, ya. Yang tak belit semua ni. Ini cerita lama kan. Kan? Jadi tak tahulah. Ni tengok ada komen kata diorang ni tak boleh pakai, tak boleh pakai sudahlah. Nama apa? Zulkarnain Harun. Masuk Maisat nak sembang. Tak boleh pakai, dia boleh pakai ke? Otak dia terang benar, masuklah.
dia ngaji kat Cambridge University ke Oxford ke yang tulis macam tu. Saya tak hina orang tak ngaji, tapi orang yang jenis cakap macam tu saya memang tak hina pun. Dia tak tahu rekod saya lah kan. You see. Kalau dia pandai masuk sini, saya bukan politik, tapi saya pemerhati politik lama. Ya. Lah ni baru tengok politik sikit, tu pun nak bantu sebab Syafiq cerita pasal UMNO BN ni memang masalah mereka, memang saya setuju lah. Ya. Dan saya harap Bersatu PN ni jadi wadah masa depan lah. Tapi kita kena ada integriti lah, itulah yang kita patut tekankan ya. Okey, dari segi pilihan raya di Melaka ni saya memang setuju lah. Kita tak patutnya bersama dengan BN lah. Kita pergi halau masing-masing, mungkin rakyat boleh menilai dengan lebih baik lah. Ya. Tapi yang geng-geng hardcore UMNO tu soal cerita macam mana lah. Dia UMNO sokong jugalah. Tak apalah, kita boleh terima hakikat lah. Politik macam tu. Kalau hardcore tu, otak dia tu dah bagi saya dah jam lah. Cakap je lah tak terima lah. Okey, kalau dia yang betul semua salah. Ya, saya bila cakap pasal orang politik ni yang hardcore ni yang tak ada fikir lah, khususnya orang UMNO ni lah, yang bawah tu yang tak ada apa, yang kosong bila saya kan. Otak tak tahu mana tu, yang nak komen macam-macam tu. Saya duk tengok dulu analogi masa PLO, ingat tak? PLO, Palestinian Liberation Organization, PLO kan? Khususnya zaman Yasser Arafat dulu, siapa ingat lah kan? Okey, masa tu PLO ni kalau bagi orang Yahudi, dia ni teroris. Cakap buatlah macam mana pun, memang teroris, memang jahat lah. Bagi orang Yahudi dan juga orang Amerika khususnya zaman tu lah, pemerintahan Yahudi ni. Tapi bagi rakyat orang Islam dan juga orang rakyat Palestin, mereka ni kita panggil freedom fighter. Mereka adalah kumpulan yang menegakkan kebenaran hak asasi manusia. Jadi orang yang UMNO tu bukan macam tu lah, macam orang Israel kot. Dia kira siapa yang tak sama dengan dia tu memang musuh dia. Memang teroris lah. Ya tu, teruskan. Ya, jadi saya nak beritahu lah orang-orang yang rasional segi politik ni, orang yang tak hardcore politik ni, mereka ni selalunya berfikiran waras, khususnya orang-orang middle class ya. Kumpulan-kumpulan saya lah, saya tahu kawan-kawan saya ni banyakkan kami ni daripada middle class ni ya. Kami tak bias mana parti kan, kami tengok apa yang sebenar kan. Kawan-kawan saya pun yang umur 60-an pun duk tukar saya lah ni, banyak macam tu juga. Perjuangan kami mengaji sekali di England, Amerika tu. Mereka pun parti, mereka tak join siapa, tak suka PN, tak jadi ahli PN, Bersatu tak jadi ahli UMNO, tapi mereka memperhati. Inilah orang yang kita nak target sekarang ni. Supaya bila pada pilihan raya, mereka akan sokong mana parti dia nampak ada integriti dan juga ada masa depan lah. Itu kita nak buat. Jadi prinsip saya sekarang ni, ya. Nak celah sikit boleh tu? Ya, boleh celah dulu. Okey. Yang pertama nak melawak dulu, betul ke Datuk middle class ni? Ya, M40 middle class lah tu. Okey. Nak kata merahin dah lah kot. So kan nak kata orang yang top 20 saya bukan kaya macam depa tu. Hidup itu senang cak. Okey, kan? Lawak tu. Okey, saya nak sentuh. Tak apa, lawak tu betul tu. Saya setuju kena lawak macam tu. Betul nak beritahu keadaan sebenar kita macam mana kan. Sekejap orang tak faham kan. Okey. Ya. Okey, saya nak pergi kepada fact yang Datuk bagi. Betul, saya setuju. Pengalaman saya, jentera parti ni kebanyakannya saya boleh katalah kalau kita tengok sendirilah di bahagian mana-mana pun, jentera parti ni hanya duk syok dengan parti tetapi mereka tak daftar mengundi pun. Yang banyak pengundi ni bukan orang parti. Sebab apa? Yeah. Orang parti ni mindset mereka satu. Bila pilihan raya mereka nak kena kerja dan mereka tidak ada masa untuk mengundi. Mindset mereka dah set kat situ dah. So lebih baik mereka tidak daftar pengundi supaya mereka tak rugikan undi. Kebanyakan yang macam tu. So kalau nak bergantung pada jentera sekarang ni, kalau kita nak melihat lah BN UMNO bagi tahu dia ada 3.5 juta. 3.5 juta tu sejak daripada tahun 1949 termasuklah dengan batu-batu Nissan. Termasuk dengan batu-batu Nissan sekali. Apalah. Dan saya nak tanya, dalam 3.5 juta tu berapa orang yang daftar pengundi? Berapa orang yang daftar mengundi yang mereka nak mengkirakan jentera mereka tu kuat sangat. Kalau jentera kuat dia tak daftar mengundi, tak guna juga sebab menang pilihan raya bukan disebabkan jentera tetapi disebabkan pengundi.
Kan? Satu sendiri Ya. pun lah. Kan? Antara apa nama ni? 1 juta keahlian tu. Berapa ramai yang daftar mengundi? Berapa ramai yang keluarga dia mendaftar mengundi? Berapa ramai Ya. yang anak-beranak dia semua daftar mengundi dan menyokong kepada Bersatu? Yang kita nak tahu. Ya. Sebab Ya. itulah kita Ya. kena berpandang kepada pengundi dekat pengundi yang bukan parti ni. Yang duduk kat atas Ya. pagar dan sebagainya. Betul tak, Dok? Ya, satu lagi yang ahli ramai-ramai UMNO tu 35 juta, saya ingat 5-6 tahun dulu pun cakap macam tu. Tapi sebenarnya dulu memang ahli, tapi dia orang ni pun bukan hardcore yang geng-geng yang masuk Facebook tu bantai orang ikut dan ni. Depa ni ada pengundi yang bijak. Walaupun depa dulu ahli UMNO, lepas tu depa tak aktif. Depa dah tak aktif. Jadi depa bila mengundi, depa tak kira parti mana dah, tak mesti depa suka UMNO. Jangan ingat 35 juta ahli UMNO semua suka UMNO. Depa jadi ahli dah lama puluh tahun. Dulu perjuangan UMNO lain. Semenjak 7-8 tahun 10 tahun ni dah lain. Jadi mereka tu tak kelak parti mana. Masih kekal senarai lah. Sistem UMNO kita tahu. Depa ni tiap-tiap tahun depa akan renew membership UMNO tu, depa tolong bayar yuran bagi kan. Semua orang tahu kan. Kalau tak biar yuran ahli di cawangan tu hilang keahlian. Tapi mereka ada automatik dah. Saya duduk UMNO pun tak nak bayar yuran tiap tahun dah. Mereka terus bayar semua. Sebab mereka nak maintain apa tu membership. Jadi daripada 3.5 juta tu mereka bayar lah RM1. Semua jadi 3.5 juta. Tapi mereka tu setengah tu bukan pernah pergi meeting pun. Itu memang benar lah. Mesyuarat cawangan tu ahli kata sampai 200-300. Yang main tu 50 orang pun susah. Jadi di segi tu kita nampak dah. Jadi taklah claim lagi lah tipuan familian tu. Satu pun macam tu juga. Jangan claim kata ada juta. Tak perlu juta lah ni. Ali berapa ekor tak apa. Dia punya kerja dia macam mana tu? Ya. Bocor sikit. Dia punya kerja dia, dia print yang senarai SPR tu. Lepas tu call. Dekat situ, apa nama ketua kampung, apa dia? Call orang tu. Lepas tu tanya dia. Ni dia menyokong mana? Dia menyokong UMNO. Dia pun ambil nombor IC. Ambil dia punya alamat dia, nama dia, register sebagai ahli. Macam tu ya. Lepas tu orang tu bukan tahu kata dia ahli UMNO. So harap satu je macam formula macam tu lah. Buatlah betul-betul. Saya tak kisah sekarang ni jadi ahli ke tak. Kita nakkan perjuangan yang sebenar. Jadi orang percaya kepada parti kita, percaya kepada kepimpinan kita tu, rakyat akan sokong. Khususnya orang middle class yang sebutkan tadi lah. Ya. Mereka tak kisah. Jadi kempen kita ni tunjuk integriti. Ya. Yang saya risau dengan Bersatu ni, integriti ni adakah makin tengah modum. Jadi kita lihatlah dalam syarat cawangan dan bahagian baru ni. Saya ingat Syafiq sendiri pun mesti tahu bagaimana kan cara transparansi mereka tu. Adakah mereka buat secara transparan? Adakah mereka pun nak start buat kroni mereka, orang inner circle mereka saja yang pergi mesyuarat, orang lain yang kacau sebab mereka nak pegang jawatan sama lamanya. Ini hormat perangai gitu. Minta maaf lah cakap. Bersatu pun esok orang akan tinggal yang tu ya lah. Ini penting. Saya ingat mesyuarat cawangan sekarang berjalan sekarang ni untuk Bersatu. Jangan marah saya komen Bersatu. Saya bercakap ni untuk kebaikan parti yang saya jadi ahli sekarang ni. Kalau parti tu tak guna dah sudut dah buat apa kan. Janganlah berperingkat cawangan bahagian pun dah tunjuk perangai yang tak elok tu. Khususnya kita bagian Lok Stang lah. Saya tak mahu cerita bagian lain lah. Yang kita tahu, Syafiq pun tahu bagian Lok Stang. Kita tahu pergerakan macam mana kan. Ketua-ketua pemimpin semua kita tahu. Tapi saya cakap walaupun jampak kasar macam ni. Tapi kebaikan, saya bagi tahu untuk kebaikan parti. Untuk masa depan. Jangan jadi uncak UMNO sampai orang semua dah give up dah. Kita tak mahu lah. Nanti satu hari UMNO dah tukar balik jadi parti yang baik. Dia buang geng yang busuk-busuk dan pemimpin itu jadi elok esok. Orang Melayu esok akan halau sana balik. Jadi itulah sekarang ni UMNO sangat tak berubah pimpinan lagi. Sebab tu orang Melayu masih melihat lagi dengan UMNO ni. Dia boleh lihat BN Bersatu dengan PN tu sebab tu lah. Dari segi persepsi tu masih parti yang bersih, masih ada perjuangan. Tapi lama-kelamaan saya tak tahulah. Pemimpin kita peringkat bawah khususnya lah. Peringkat atas mungkin mereka tak tahu. Peringkat majlis tertinggi semua tu. Mungkin mereka ni high level sangat, tak tahu apa berlaku kat bawah tu. Kadang-kadang mereka tak ambil tahu pun. Saya ingat macam Presiden kita Tan Sri Muhyiddin. Larat nak tengok Kedah ni, dia pun nak jaga Johor dan kawasan Paguh dia. Prioriti dia kan. Yang lain tu hampa hantar report, dia dengar macam tu je lah. Jadi di mana keikhlasan pemimpin kita ni?
dalam parti kita. Okey, tadi nak cerita daripada mesyuarat sekarang ni, tak maulah kita keluar di sini, nanti kita cerita lain lah. Nah, sampai masa kita beritahu apa berlaku. Ya, Syafiq pun dah sebut tadi, tapi Syafiq tadi tak sebut parti Bersatu tadi. Duk kona-kona secara umum tadi, cakap betul lah. Kalau kita depa tak ikhlas untuk mengkayakan diri, nak cari duit terus kontrak projek, dapat tu untuk depa saja, duk sorok-sorok. Saya benda ni pasal kerja-kerja Indian ni, kontrak-kontrak kecil ni, tak usah cerita lah. Saya duduk JKR 30 tahun, saya tahu lah cara mana kita buat. Tujuan dulu UMNO ditubuhkan tu, kelas F kontraktor tu untuk siapa? Untuk tolong ni lah ketua cawangan UMNO lah. Ahli-ahli jatuh kuasa UMNO lah berperkayakan mereka. Tak percaya, tanyalah Tun. Tun masih hidup lagi. Tanya tak apa strategi dia buat macam tu. Kami dalam kerajaan dulu diberi satu tugas untuk melihat kerja-kerja kecil, bagi kat mereka. Tak percaya pergi tengok. Sekarang masih berlaku lagi. Kadang-kadang kita bagi kita cawangan semua tu, minta maaf lah. Lah ni mungkin Bersatu kot. Mereka akan tahu kerja. Mereka tak tahu kerja. Ada seorang toki Cina tu, dia akan kumpul 5-6 lesen. Cina ni yang buat kerja semua. Mereka ni tahu ambil komisen ni lah. Saya ingat SPRM pun ada masuk dah. Dari mana baru ni kan, yang kes yang monopoli di Negeri Selangor, saya ingat tu. Itu memang realiti lah yang pernah berlaku. Tak percaya, pergi buka rekod lah. Tak, hari ni boleh tengok lah. Pergi JKR di Alok Start ni, di Kedah, pergi tengok, check Indian apa, berapa, bagi kat siapa, company mana, siapa tuan dia, pergi check on site, siapa yang buat projek tu. Adakah dia buat sendiri? Maaf cakap lah, yang kita dasar ekonomi baru kita yang rosak sebab politik kita masa dulu macam tu lah. Kita bagi projek macam ni guna dasar ekonomi baru atas nama Melayu untuk memperkayakan kroni-kroni dalam parti politik yang ada jawatan yang politik. Bukan peringkat tinggi, peringkat cawangan, bahagian semua tu. Banyak berlaku, tapi saya tak mahu benda ni berlaku dalam Bersatu. Biar kita ada integriti. Syafiq cakap tadi, nak bukan perkayakan diri bila masuk politik kot. Kita berkorban lah sikit. Nak hidup kita buat cara lain, tapi jangan buat kerja macam tu. Ini saya buat tu experience saya ni. Siapa nak komen lah sini. Tolong beritahu. Saya cabar. Ni ada dua jalan tu. Dia nak senang ni kat dalam dunia ni ada dua jalan. Yang pertama kena jadi pandai. Jadi ada degree ke, ada master ke, ada PhD ke, sudah tentu. Orang akan lantik kita jadi pengarah ataupun orang akan lantik kita jadi big boss lah sebab kita ni ada pendidikan tinggi. Kan orang ambil SPM, orang nak letak dalam tu kan, masalah juga. So orang kata apa, yang pertama berpendidikan tinggi. Yang kedua adalah menjadi usahawan yang berjaya. Banyaklah usahawan kosmetik ke, jual goreng pisang ke, jual apa-apa ke, yang boleh mengkayakan diri. Politik ni adalah untuk negara dan juga bangsa. Anak hayat kita lah. Kalau nak jadikan politik ni sebagai kerjaya, maka itulah yang menyebabkan orang tolak UMNO. Orang tolak UMNO sebab dia menganggap politik ni adalah sebagai kerjaya. Lepas tu bila Datuk sebut tentang projek-projek kecil ni, memang kalau Datuk tanya saya lah, benda ni lah yang sebab menyebabkan kerugian banyak, leaking kita punya source banyak. Sebab apa? Benda tu adalah kerja-kerja yang dicipta. Kerja potong rumput, kerja cat sana, cat sini, repair pagar sikit. Lepas tu dia punya cost dia RM250,000. Sepatutnya projek-projek kecil ni sekiranya dihimpun-himpunkan, dia boleh buat satu projek yang mega. Tetapi disebabkan kerana nak bagi duit kepada orang politik, maka terpaksalah create projek-projek Indian ni. Orang kata apa, sampai loophole lah. Lepas tu pergi buat apa? Pergi potong rumput sampai RM250,000. Lepas tu repair rumah dan sebagainya. Sedangkan benda tu sekiranya dihimpun-himpunnya, dia boleh buat perumahan Melayu di bawah IKNK atau apa-apa. So bila dibuat kerja-kerja ni hanya kerana bukan kerana nak buat kerja tu kerana sebab kerja tu perlu buat pun. Tetapi kerja tu sengaja dibuat-buatkan adalah untuk mengagihkan duit negeri ataupun duit negara ni kepada orang-orang tertentu. Dia kadang-kadang bukan perlu pun. Macam cat kan, setahun sekali cat bangunan, bukan perlu pun. Bukan perlu cat pun. Kadang-kadang tu Datuk kerja AKR mesti Datuk tahu berapa cat tu boleh bertahan dan sebagainya. Dekat election lagi banyak cat dah. Lagi banyak cat dah. Kerja cat kan. Tetapi
Tapi Ha? sebenarnya Ha. dasar tu saya ingat tak salah, elok. Ha. Kita masih akademik pun, bukan semua orang boleh pandai akademik kan. Nak masuk universiti buat PhD tu bukan senang, walaupun saya pun memang ada PhD. Tapi saya Ha. hormat pada orang lain, walaupun dia lepas form 5 ke apa ke, masuk vocational ke apa ke, dia belajar skill. Tapi kalau Hmm. kita bagi kepada depa ni, bukan sebab kerana politik, depa dapat majukan diri depa sendiri. Kan? Hmm. Saya tak hina kumpulan tu. Kita perlu kumpulan tu. Negara maju lain pun macam tu. Di Germany, England macam tu. Bukan semua yang menjadi pengarah kerana ada PhD, master sebagainya. Peranan mereka Hmm. ada untuk kerja skill, kerja yang perlukan kemahiran. Macam Hmm. kolektor kelas F contohnya. Hmm. Kalau kita buat cara betul-betul, siapa yang betul-betul buat kerja Melayu, betul orang Melayu kan, dia ada lesen tu, baik dia buat betul-betul. Kemudian bila dia buat, dia dapat pengalaman. Lepas tu dia makin baiklah kerja dia tu. Lepas tu dia naik kelas lebih tinggi. Kita bagi banyak kerja lagi. Hmm. Tapi kalau konsep bagi kepada ketua cawangan ada lesen, bagi depa ni pakat bagi seorang Cina 10 lesen Cina seorang yang buat. Ha, Hmm. 5 lesen semua dapat kerja tapi kerja tak ada buat pun ambil komisen je. Hmm. Ini hakikat ni Syafiq ni, bukan saya fitnah siapa ni, bukan cakap kosong ni. Ya. Hmm. Kalau kita bagi betul kepada orang Melayu masa tu yang memang berusaha sungguh, dia akan tambah skill dia. Mula tak tahu basang bata. Lepas tu dia buat kerja lalu, kita pun jika dulu ajak dia buat buat cara elok. Kalau dia buat sendiri dia lah. Hmm. Lama-lama dia akan pandai. Ini skill. Tak payah ada PhD pun. Kalau buat ajar skill pun, potong rumput, nak cuci longkang semua tu, cara yang elok untuk menguntungkan kerja semua kan. Ikat Hmm. bata, buat rumah-rumah yang mudah-mudah tu semua tu. Ya, itu Hmm. kita perlukan skill. Okey, Hmm. jadi ini kita gagal dalam kerajaan masa sebelum ni. Hmm. Kenapa? Kita perlukan pentingkan politik. Bila penting politik, politik tak ke mana, negara pun tak maju, bangsa pun lagi tak maju. Hmm. Inilah yang saya kecewa masa saya raya kerajaan dulu. Hmm. Ya, jadi sekarang boleh kata berubah. Saya berharap ni bersatulah kot berubah, sebab saya nampak UMNO tak boleh berubah sebab tu. Hingga hari ini masih belum berubah lagi. Kita harap bersatu dapat halalkan itu. Tapi Hmm. yang saya tahu baru-baru ni lah, tak mau ada pemilih, kalau datang pemilihan pun duk sibuk macam tu lah. Siapa dia Hmm. bagi lesen-lesen semua, bagi kerja-kerja supaya dapat sokongan. Sampai Hmm. bila kita ada politik itu, kalau saya bangsa dan negara, tengok cukup lah pemimpin Melayu dan juga semua perangkat. Ya, Hmm. kita hala ke jalan yang lurus lah. Ya, Hmm. susah sama susah, senang sama senang lah. Bukan macam dulu, orang Melayu dulu pun yang politik bukan susah pun, semua senang-senang. Hmm. Mengaji bukan terang mana pun. Sebab tu dia Hmm. kawal politik. Sebab tu bila ada pemilihan Syafiq minta maaf lah. Borang orang tak bagi Syafiq. Kena lawan dia. Itu betul Ha. dia. Tak. Macam Ha. orang abang kat sini. Dia kata kat saya bodoh lah. Takkanlah rumput pun tak boleh nak potong. Kan? Kalau nak kata saya bodoh ni tu, saya tak ubah bodoh lah sebab mak saya pegawai plus. Kan? Saya nak abang Ya. kata lah. So pegawai plus ni rumput ni memang selalu kena potong pun kat lebuh raya ni. Kan? Ya. Mak saya pula dulu adalah setiausaha yang jaga bahagian projek ni. Kan? So Ya. kita tahulah harga potong rumput antara harga kerajaan dengan harga swasta ni berapa. Kan? Plus ambil berapa. Ya. Tapi kalau takkanlah potong rumput padang sekolah sampai ratus ribu. Kan? Macam Ya. bangunan sekolah tu kerja duk cat. Kan? Macam plus pun ada cat juga R&R. Berapa tahun boleh tahan cat tu? Dia ada ukur dia. Dia panggil apa? Meter apa tu? Ukur cat tu? Meter ukur cat tu nama apa dia panggil? Yang mana? Hak yang Berapa mereka lapis letak semua kat tu? dinding tu. Apa dia? Cek berapa lapis cat tu. Ponti meter ke apa? Apa dia panggil? Ada lah macam meter lah. Saya dulu saya kerja tak payah meter lah. Saya pergi ketuk, saya tahu dah berapa lapis. Ponti meter kalau tak salah lapis dia bukan Itulah. setahun. Dia bukan setahun sekali. Kan dia ada yang 5 Ya. tahun boleh tahan. Ni tak ada kerja duk cat semata-mata nak Ya. habis duit kan. Sekitar habaq kerja-kerja Ya. yang tak sepatutnya dibuat ni, dia boleh himpun nak jadikan pembangunan baru. Ni kerja duk suruh apa nama China yang develop. Lepas tu duk marah. Kan China buat supermarket bagi kat China. Kan dia buat rumah bagi orang Cina beli, dah dia buat. Yang orang Melayu kerja buat kerja potong rumput, apalah potong rumput. So Tak kena potong bagilah kerajaan. Yalah potong rumput pun tak apa, buat jam rumput boleh tapi buat cara betul. Yang masalah dia macam ni, dalam kerajaan ni untuk kerja kecil kita ada apa tu satu jadual harga.
Untuk kerja inden sebagainya. Kerajaan ada buat satu harga tetap lah. Harga tu pun untuk orang Melayu dan Bumi Putera yang lesen-lesen kelas M ni. Harga dia memang baik dah. Keuntungan semua ada asas tu. Tapi masalah dia, bila main commission ni, jadi harga tu kita beri RM100. Okey, harga sebenar RM70. Jadi dia boleh untung RM30 buat sendiri. Dia pisah ke orang, dia nak untung 50%. Jadi Cina si Cina tu yang buat kerja tu, dia tak boleh bagi nilai kerja yang harga RM70. Dia beri harga RM50 lah, dah bayar RM50. Jadi dia pusing-pusing semua macam tu lah. Itu cat selapis jadi 2 lapis jadi selapis tu. Okey, ini yang kita gagal tu. Kalau nak tengok projek semua gagal semua, tengok tu sat dia rosak semua. Ya, sebab apa? Orang yang buat tu selalunya, khususnya macam orang Cina tu, kita sat pada dia dengan harga murah. Dia buat harga tu, dia akan buat juga. Tapi bila jadi keburukan, hampa Melayu lah, hampa yang pegang kontrak tu. Gagal, hampa lah gagal. Kami buat ya. Tapi itu sebenarnya bagi orang belum tentu boleh buat, dia tak sat kat orang. Kita harga kerajaan bagi RM100. Harga sebenar dia buat RM70. Dia untung RM30. Kalau dia buat sendiri, dia akan belajar lah. Tapi kalau dia nak ambil untung senang, ambil 50%, RM50 ambil kat dia, 50 ambil kat orang lain buat. Orang tu tak boleh buat harga RM50, harga nak buat RM70. Ini prinsip yang kita dulu duk lawan dulu tu. Kita tak mau macam tu. Tapi dah dasar kerajaan bagi kelas F lesen. Lesen siapa minta kelas F bagi. Dia ketua cawangan bagi lesen kat dia. Semua bagi. Sebab apa? Itu sebagai untuk apa keperluan dia, untuk duit dia sokong parti politik. Jadi sudahlah cakap tu politik Syafiq saya cerita ni saya tak mahu ni berlaku dalam parti politik bersatu. Itu saya cerita hari ni tu. Kelemahan kita tahu dah. Tapi janganlah cakap demi bangsa, agama, negara dan semua segala-galanya. Kita tak tolong bangsa. Kita merosakkan bangsa dan juga negara kita. Kita buat tu. Kita dapat keuntungan. Tapi orang lain tak dapat keuntungan. Berapa persen dia rakyat Melayu yang terlibat dalam politik ni, yang ada jawatan politik ni, yang duk kaut semua ni. Sebab tu ramai lagi bangsa Melayu kita susah. Dah pelajaran kita tak ke mana. Ya. Dan untuk lah ni setiap term tu apa nama kita duk kira pendapatan apa KDNK negara kan. Tetapi kita tidak pernah mengira berapa leaking duit negara tu. Saya rasa sekiranya kira leaking duit negara tu daripada tahun 57 hingga lah ni saya rasa kan, saya rasa macam-macam dah kita boleh buat kat negara kita. Sebab apa? Tempat-tempat yang maju sebagai contoh Pulau Pinang tu British tinggal kan. Kebanyakannya bangunan British macam kat Kerry tu. Bangunan British, semua bangunan British buat. Dekat Melaka pun British dengan Portugis dengan Belanda buat. Macam Kuala Lumpur dekat depan dataran Merdeka. British buat. Bangunan dekat Masjid India tu British buat. Bukan ada penambahbaikan, adalah yang lain-lain tu semua swasta buat. Hak kerajaannya apa benda yang ada yang mereka buat kan, LRT semua tu lah. Tu saya kata sekiranya kita mengira leaking duit ni yang mana dibagi kepada orang politik kan, dibagi kepada ketua-ketua ni semua, sebenarnya kita boleh membangunkan negara kita dan dapat membuka lebih banyak peluang-peluang pekerjaan kepada orang-orang yang tak bekerja. Itu masalah dia. Dan hari ini menjadi masalah sebab kita tidak pernah mengira berapa yang kita waste. Kan, berapa yang kita waste dengan duit negara. Hutang-hutang yang kita buat ni. Berapa banyak hutang yang bermanfaat untuk rakyat. Berapa banyak hutang yang bermanfaat untuk negara. Dan berapa hutang tu pergi kepada orang-orang ni semua. Kan, yang ni pun kita kena kira juga. Kan? Betul, Syafiq. Inilah yang jadi masalah dalam negara kita tu. Ya, dari segi leakage ni yang Syafiq panggil leakage tu, keterisan tu, dia berlaku di semua peringkat. Peringkat atas-atas pun sama juga. Ya, yang Melayu kat atas, korporat atas sama juga. Kerajaan bagi dia harga yang begitu baik. Tapi bila dia sap semua tu ambil keuntungan cara mudah, jadi projek tak akan dijalankan dengan cara yang baik lah. Itu je panggil keterisan tu. Ya, contoh saya sebut yang kelas F tadi tu sama juga projek besar pun. Ya tu. Ya, jadi semua peringkat lah. Ini politik zaman dulu kan, zaman macam tu. Jadi sekarang sudahlah kita berbalik-balik ke landasan yang sebenar lah. Ya, politik bersatu sebab tu politik dulu antara UMNO semua tu banyak persaingan. Ya, kita tengok berapa kali UMNO berpecah. Semua mencari kekayaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sama juga. Dia pernah dalam UMNO dulu, pernah jadi Timbalan Menteri Kewangan. Dia pun ada kroni-kroni yang satu juga.
Kita baca sejarah UMNO pun terlibatkan orang PKR lah, ketua PKR lah ke, Bersatu ke, semua kita tengok sejarah balik. Jadi apa yang terlibat? Kalau ikut kes Anwar Ibrahim pun berapa banyak kes masa dia jadi Menteri Kewangan dulu. Ya, kita tengok Datuk, balik. apa nama Ya. ni dekat sini ada seorang komen, Datuk cakap ni seolah-olah macam JD PKR. JD tu benda tu. JD PKR tu benda-benda. JKR. Dia kata JKR kan PKR? JKR. JKR. JD tu Jadi benda tu. JD itu Jutera Daerah. Datuk Okey, sebagai apa tu? saya dulu saya pengerah JKR negeri. Saya pernah jadi Jutera Daerah dulu. Okey, Jutera Daerah ni tiap daerah di negeri tu dia ada DO. DO tu bukan daerah. Kemudian JKR tu dipanggil Jutera Daerah. Jadi tu. Okey, semua negeri ada tu. Tiap daerah ada DO, adalah JKR pejabat panggil Jutera Daerah. Itu Taraf lain dia kali macam tu. Lain ya. kali, kalau nak komen tu lebih baik dia kena tanya Datuk ni duk cakap pasal JKR ni, Datuk ni siapa sebenarnya? Kan? Datuk boleh jawab, saya ni pengarah JKR dari Kedah dulu. Dia kata Datuk saya pengarah JKR pun 2 negeri. Sebelum di Kedah saya pengarah JKR Negeri Sembilan. Sebelum tu saya jadi penolong pengarah di Pejabat Ketua Pengarah JKR Malaysia. Okey, sejarah saya sebelum tu saya pernah jadi di Jutera tu khas di Kementerian Kewangan. Itu pernah saya kerja. Jutera Daerah ni saya pernah kerja di Taiping, di Pekan Pahang. Tempat Najib tu saya pernah kerja di situ. Saya tahu Pekan tu, Pekan Pahang saya pernah kerja di situ. Saya JD kat situ. Ayah kata JD tu, Jutera Daerah Pekan. Masa tu. Itu pengalaman saya tu. Okey, saya masuk politik lepas saya pencen, bukan saya pencen lah. Lepas saya pencen, saya balik pada London tu pun saya tengok politik. 2018 pun saya tengok politik ni pun. Lepas election 14 ni. Sebelum tu saya pun saya tak kisah pun. Ya. Jadi siapa nak kata apa-apa, cakap apa pun. Tapi aku nak tahu, telefon lah saya cerita balik, nak nasihat ke apa kan. Okey, saya bukan orang politik hardcore dulu, tapi saya tahu macam mana kerajaan pemerintah dulu, macam mana apa kita nak tolong bangsa Melayu siapa naik. Dasar bagus, pelaksanaan tu gagal. Okey. Saya tanya Tun ada lagi. Saya pun pernah kerja dengan Tun dulu pun. Tanya dia Perdana Menteri, saya pengarah JKR Kedah. Selalu berjumpa, selalu kita bincang pasal projek bangunan Kedah. Pergilah tengok. Okey tu, apa nama kita nak kembali kepada PRN Negeri Melaka ni tu. Saya nak tanya tu lah pendapat Datuk kan. Dia punya apa nama ni kesan dia ataupun implikasi yang Datuk nampak sekiranya BM sama dengan PN. Yang Datuk nampak sendirilah melalui bacaan Datuk, melalui apa yang rakan-rakan Datuk buat research dan sebagainya. Ya, itulah sebab Syafiq pun dah ulas banyak kali dah. Lah ni untuk pilihan raya di Melaka, kita tak tahu lagi hala ke mana depa nak pi. Depa nak sama dengan BN ke? Bersama maksudnya tak bertembung kursi. Mungkin parti masing-masing lah. Saya ingat BM tadi hal dia, tiket dia, logo dia. Perikatan Nasional pun logo dia, PKR pun Pakatan Harapan logo dia kan. Tapi yang tengah negotiate lah ni tak mau BN dengan PN ni bertembung. Ya, itu tujuan depa. Tapi kalau kita bersama depa pun masalah juga. Syafiq dah sebut kali dah, kita nak defend macam mana kan. Tapi kita boleh kalau depa bersama pun boleh kita cakap macam ni sebab kita bukan dari segi tubuh kerajaan, kita masing-masing. Tapi kita tak mau bertembung untuk kursi satu tu. Jadi kita tak payah kempen kursi tu. Katalah kursi Kota Melaka, kata ni BN masuk. Tak kira lah UMNO ke MCA ke bawah depa kan. Jadi kita ada kalau pemimpin kita, kalau lah pemimpin kita kata setuju jangan kita bertembung, maknanya kita tak bertanding lah, kita biar situ lah. Depa kempen sendiri depa. Tapi kita nak kempen atas UMNO BN, kita tahu liability yang ada tu. Saya ingat susah kita buka mulut kot. Orang kata pergilah ni, hampa ni cakap ni cakap pasal integriti, orang tak integriti pun hampa pergi sokong. Macam Syafiq cakap tu. Ya betul tu. Benda tu saya setuju tu. Itu adalah formula yang PAS guna pada PRU ke-14. Kan? Mana kursi-kursi yang PAS rasa dia akan orang kata deposit, kan? Maka dia tidak akan bertanding. Yang bertanding adalah BN dan juga PH saja. Kan? Itu adalah
formula yang terbaik lah. Kan, sekiranya PN rasa bahawa dia tak boleh nak bertanding kat tempat tu sebab PN kuat, mungkin dia tak perlu letak calon bertanding kat situ. Bukan semua rusi kita kena bertanding kan. Kita pun kena fikir jugalah rusi mana kita boleh makan, rusi mana kita tak boleh makan. Kan, rusi Ya. kita dah tahu dah undi tu lari banyak, takkan kita nak pergi geragah juga pergi bertanding ni situ. Kan, itu adalah benda-benda yang orang kata apa, kerjanya sia-sia lah. Cuma masalahnya lah ni adalah bila kita umum. Kan, kita umum habaq kata, oh, apa Perikatan Nasional akan bersama-sama dengan Barisan Nasional. Ini masalah dia. Masalah dia akan jadi orang kata apa? Rakyat akan menilai sikap kita tu. Dekat mana kita nak letak integriti kita. Macam BN dia tak ada masalah apa sebab dia akan bagi tahu bersatu fitnah dia selama ni. Dia tak ada masalah apa. Dia boleh bagi tahu sekiranya betul lah apa yang Tan Sri Muhyiddin bagi tahu. Kenapa bersatu nak bersama-sama dengan BN dekat ARN Melaka? Mereka boleh bagi tahu macam tu. So benda ni akan orang kata apa, bagi BN benda ni untung dia apa? Bagi PN rugi. Sebab rakyat hari ni dia menilai kepada prinsip dan juga integriti. So itulah yang perlu diutamakan dan saya rasa sebab tu saya tanya tadi tu bila saya buat live. Apa yang saya tanya? Sekarang ni lah sekiranya BN dengan PN bersama-sama di dalam pilihan raya Negeri Melaka, macam mana mereka nak kempen? Hanya sekadar manifesto saja tak cukup sebab rakyat hari ni dia tak tengok sekiranya BN menang kat Melaka kita akan buat ni, sekiranya PN menang saya rasa rakyat tak tengok manifesto sebab rakyat pun tahu bukannya baru 64 tahun manifesto apa yang buat. Semua kencingnya janji macam tak pernah buat apa pun. Ada lah sikit-sikit buat, rakyat pun tahu dah manifesto ni semua tak boleh pakai, tambahan pula Tun sendiri bercakap. Bukan orang lain. Negarawan negara cakap. Dia kata manifesto ni semua akan boleh pakai. Manifesto ni bukan kitab suci. So rakyat dah tahu. So hanya sekadar buat manifesto tak lepas. Kita nak tahu hari ni adalah macam mana kita nak menepis isu-isu ni. Saya rasa tak boleh. Memang tak boleh. Macam mana kita nak tepis tu? Macam mana kita nak tepis tu saya nak kata tu. Dia cara nak tepis tu senang. Nak kena lepaskan mereka ni daripada pendakwaan di mahkamah. Nak kena bagi tahu kata mereka ni betul dan sebagainya. Bila kita buat itu, rakyat akan hukum kita. Sebab tu saya kata, kalau kita buat macam tu, kata harapan akan menang besar tu. Setuju tak? Ya, betul. Sebab apa? Kita ada prinsip yang sekarang ni di segi bersatu dan Perikatan Nasional. Kita tunggulah apa keputusan dibuat oleh pengurusi PN nanti kan. Kita tengoklah apa keputusan dia. Dia kalau kita tak bertembung tu saya ingat ada kebaikan. Nombor satu bila tak bertembung, siapa juga yang bertanding situ mungkin besar kemungkinan akan menang. Maksudnya kita dengan kita menang tu kot PH tak menang lah, itu jelah. Kalau bertembung tiga peringkat BN, PN dan juga PKR, banyak kawasan saya rasa khususnya yang pengundi Melayu tak ramai tu, saya ingat PKR akan menang. Ni Perikatan Harapan akan menang kalau bertembung tiga cara ya. Tapi aku buat keputusan untuk kita tak berlawan sama sekali tu ada kebaikan jugalah ya. Tapi prinsip tu kita kena tengok macam mana lah. Itu mungkin bila kita tak tembung, kalau lah pemimpin kat atas tak mau bertembung PN dengan BN, maksudnya kita tak kempen lah maksudnya situ kan. Maksudnya kita yang kempen lah. Kalau kempen against principle kita tu, jadi kita duduk diam sudah lah. Kalau pucuk pimpinan putuskan kata, oh kursi ni untuk di Melaka mana tempat tu, dia tahu ini kita bagi dia setuju BN bertanding ya. Jadi Perikatan PN tak bertanding, tak malah kalau dia buat keputusan tu, depa kempen lah untuk depa tu. Jadi kita tu kata prinsip kita ada, kita tak kempen lah di situ kan. Itu yang kita buat je. Kalau kita pergi kempen, orang kata ni Syafiq ni kempen untuk UMNO siapa? Kata UMNO tu jahat. Jadi nak tak lebih hidung kat mana kan? Kan kebaikan tu ada, tak tembung tu. Jadi untuk ini politik semasa, pandangan saya lah. Politik semasa tu macam tu lah. Sampai satu masa UMNO pun dah bersih dah semua dah. Bersatu kita pun nampak lagi bersih pun. Jadi bersatu rakyat akan lebih menghormati parti kita lah. Ya, bersatu saya ingat orang Cina, India pun mereka akan sokong kita. Orang Cina, India ni saya perhatikan pernah election dulu lah masa Tun jadi menteri tu, pada tahun mereka sokong Barisan Nasional begitu kuat sekali bila mereka percaya ada integriti ya. Ada satu
Ya. Bila Datuk sebut tentang China dengan India ni, saya tadi ada berhubung dengan Profesor Syam Rahayu. And saya minta dia untuk masuk dalam live kita lah, mungkin esok ataupun lusa untuk dia buat penerangan. Sebab bila Datuk sebut tentang China dengan India ni, saya telah buat beberapa analisa berdasarkan penulisan akhbar mereka dan juga artikel-artikel yang dikeluarkan, isu-isu sentimen yang mereka bangkitkan. Dan apa yang saya nampak di sini, China dengan India ni, yang pertama memanglah dia pentingkan prinsip dan juga integriti. Yang keduanya, dia pentingkan daripada sudut jaminan kaum dan juga kebebasan beragama. Ni isu-isu yang pentinglah yang harus dijawab. Dan antara-antaranya isu-isu yang dimainkan oleh DAP adalah berkenaan dengan laporan RID, yang mana laporan RID menjawab bahawa Malaysia is the Islamic State, but tidak boleh menafikan bahawa dia juga adalah secular state. So dekat situ yang mereka tanya, dekat mana kedudukan negara kita sebenarnya, Islamic State or the secular state. Yang keduanya adalah yang saya suruh Profesor Syam Rahayu jawab adalah berkenaan dengan kedudukan perkara 11. Iaitu kenapa agama 11-4 dan kenapa agama lain tidak boleh disebarkan ataupun dikembangkan di kalangan orang yang beranutan agama Islam. Dan mereka menyatakan bahawa dia bercanggah dengan perkara 82 di dalam perlembagaan yang beritahu bahawa tidak boleh ada diskriminasi daripada segi ras, kaum dan juga agama dan sebagainya. So apa-apa isu yang berkaitan dengan China dengan India ini adalah isu-isu berkaitan dengan hak mereka. Sebab mereka merasakan bahawa tidak ada jaminan. Sebab apa? Bila UMNO dah memerintah lama, UMNO dia membawa sentimen Melayu itu terlampau pekat. Dia bawa sentimen Melayu itu terlampau pekat sehingga kaum-kaum lain merasakan bahawa mereka ni insecure. Merasakan bahawa mereka ni tidak secure di dalam negara kita dan mereka merasakan hak-hak mereka ni diambil dan mereka tindas dekat dalam negara sendiri. So isu ni akan dijawab oleh Profesor Syam Rahayu lah, sebab ini adalah isu utama dalam politik antara kaum. Sebab benda ni memang saya dah baca, isu-isu yang dimainkan semua isu-isu berkaitan dengan agama dan juga berkaitan dengan diskriminasi, berkaitan dengan kaum. Jadi untuk menarik pengundi India dengan China, untuk menarik pengundi India dengan China ni dia bukan nak duit pun, depa duit banyak dah tu, depa duit depa ni macam gunung lah, depa tak larat pakai, duit depa banyak. So kita mestilah clear daripada sudut tu. Yang mereka nak adalah daripada sudut jaminan kaum. So dalam PRM Melaka ni saya nampak macam mana kita nak menepis naratif untuk bagi kaum lain ni undi kita. Sebab kita kena tahu orang Cina dengan India ni prinsip mereka cukup kuat. Mereka tak suka kepada rasuah, mereka suka integriti dan juga mereka suka kepada prinsip dalam perjuangan. Sebab kita tahu kaum Cina ni adalah orang yang suka berusaha untuk berjaya. Mereka tidak suka ambil hak orang lain ataupun mereka tak suka mudah untuk menjadi senang kaya dengan mengambil hak orang lain. So mereka amat menitik beratkan berkenaan dengan perkara ini. So apa yang saya nampak, sekiranya kita pergi dengan Barisan Nasional, saya beritahu pengundi kaum lain, mereka tak boleh terima Rosmah Najib dan juga Zahid Hamidi semua ni lah, mereka tak boleh terima. So sekiranya kita pergi dengan Barisan Nasional, mungkin kemungkinan kita boleh menyatukan undi orang Melayu, tetapi kemungkinan besar kita akan kehilangan undi bukan Melayu. Yang ni memang jelas. Saya rasa gerakan nanti pun, sekiranya dia masuk visi dengan kita, mungkin esok atau lusa dia akan masuk visi dengan kita, dia juga akan beritahu benda yang sama. Sekiranya kita duduk dengan Najib, Rosmah dengan Zahid ni, ataupun Ahmad Baslan ni, sila air bulan orang Cina India takkan undi kita. Itu hakikat yang sebenarnya. Ya tu. Satu, apa saya nak jawab kat sini, tak payahlah layan China India ni. Saya rasa sentimen ni sebenarnya mereka ni tak kaji demografi negara kita ni. Sebab tu esok kita akan bawa Prof Syam Rahayu, dia akan cerita semasa penubuhan negara kita di peringkat awal pun daripada sudut sejarah, British mencadangkan multiracial country. Bila kita sebut daripada sudut multiracial, kedudukan kaum dalam negara kita sekarang tak sama dengan dulu. Perjuangan tak sama. Zaman Tunku Abdul Rahman, berapa persen orang Cina dengan India? Berapa persen? Orang Cina dengan India cuma ada 20%, 80% adalah orang Melayu. Sekarang ini 60% adalah orang Melayu Bumi Putera. Orang Melayu saja 40%. 20% adalah Bumi Putera, 60% lah. Dan 60% Bumi Putera ni bukan berpihak pada orang Melayu. Dia berpihak kepada orang bukan Melayu. Orang Cina dengan India ni 40%. 40%. Dan hari ni bila kita sebut tentang Malaysia, Malaysia is the multiracial country. Secara identitinya is the Malay punya tanah Melayu dan juga Borneo. Tetapi secara penubuhannya adalah multiracial punya country. Sekiranya tidak, ni saya pelik ni. Ada setengah orang politik, mereka nak main
sentimen tsunami Melayu. Kan? Nak main sentimen benda ni semua, saya rasa tak boleh. Sebab apa? Banyak tempat-tempat pilihan raya di Malaysia tu adalah 60% pengundi Melayu. 40% lagi adalah bukan Melayu. Dan memang kita tahu daripada dulu orang Melayu dia akan pecah kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu. Kita tak boleh mengharapkan 60% pengundi akan undi kepada PN dengan BN. Mesti ada 20% yang undi kepada PH. Sekiranya 60% tempat Melayu. 20% undi PH. 40% lagi undi PH. PH akan menang dengan 60%. Sebab tu bila kita tengok mana-mana tempat pilihan raya yang dimenangi oleh DAP semua 60% atas. Sebab apa? Sebab mereka dapat undi solid daripada orang China dengan India. 40% undi mereka. Melayu cuma ada 20%. Sebab tu mereka menang orang kata 60%. Dan tempat-tempat yang dimenangi oleh Melayu. Sebab apa 40%? Sebab mereka menang 40%, sebab 40% lagi tidak berpihak kepada DAP dan juga 20% lagi pecah. Ada yang undi kepada ni, ada yang undi kepada PAS, ada yang undi kepada BN, ada yang undi kepada PH waktu tu. Sebab tu orang Melayu cuma menang undi 43% lebih saja. Ini kesalahan kita sebenarnya. Dan ini adalah perkara yang tidak baik untuk kita meneruskan negara Malaysia. Benda ni tidak baik. Dia akan pecah belah kaum dan sebagainya, dan di akhirnya akan mendatangkan masalah yang lebih berat. Mungkin akan berlaku 69 semula. Kalau tak percaya cakap saya, boleh pergi tengok balik keputusan PRU ke-14. Boleh tengok. Orang Melayu semua menang 40%. Semua menang 43%, 42%, 45% dan sebagainya. Sebab apa berlaku benda ni? Sebab macam itulah saya kata. Sebab tsunami India dengan China. Dan DAP ataupun PKR tidak boleh menang pada waktu tu sebab undi Melayu terpecah. Mereka rugi kat situ. Dan PKR dengan DAP pun, mereka nak undi Melayu ni bersatu. Sebab apa? Mereka dah dapat 40% orang Cina India. Mereka cuma perlukan 20% orang Melayu saja. Okey tu. Ya, ingat dari segi bangsa bukan Melayu ni di Malaysia, kita tak payah risau sangat sebenarnya. Sebab apa? Ikut sejarah lah. Kita ada perlembagaan di Malaysia. Mereka pun faham perlembagaan tu. Kalau perlembagaan ada tulis hak untuk orang Melayu, Bumi Putra semua tu, dia kena hormati lah. Begitu juga dengan segi agama dan sebagainya. Mereka tak boleh petikan benda tu. Ini telah disetujui dah lama dah kan. Okey, jadi saya yang risau yang berlaku tu bila kita guna banyak sangat isu bangsa tu, sebenarnya pemimpin kita tu yang ada kepentingan lain lah. Bukan kepentingan sebenar tu. Dia pergi kawasan Melayu, dia main sentimen Melayu. Pergi kawasan Cina, dia main sentimen Cina. Pemimpin Melayu. Tambah dekat election tu lalu main macam tu lah. Sehari dia boleh bersyarah dua tempat, satu kawasan Melayu, kawasan Cina. Dua-dua dia cerita yang lain-lain. Inilah pemimpin Melayu tu. Jadi kita mesti ada prinsip, ya. Prinsip kita ni bukan kita nak hina bangsa lain, ya. Dan kita tak mahu juga bangsa lain pun menghina kita, ya. Ya tu, teruskan. Ya, jadi asas kita ialah perlembagaan. Perlembagaan masih buka kuasa di Malaysia ni, ikut perlembagaan sudahlah. Di segi bahasa, agama, ya. Dan juga hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra, kita ikutlah, ya. Itu bukan kita lari pada prinsip tu. Bila kita ikut tu jadi apa? Orang bangsa lain nak komplain pula. Kalau kita duduk negara lain macam tu juga. Kalau kita pergi orang Malaysia, Cina ke India, pergi Australia, kita tahu ikut undang dia pula. Kita tak demand pun. Siapa Cina tak dapat special ni depan di Australia kat Sydney ni. Hang pendatang ingatlah pergi situ, kita pergi sana macam gitu orang Melayu, kita pergi negara lain kita ikutlah tempat tu apa perlembagaan situ, ya. Jadi ini hakikat hidup macam tu kan. Jadi kalau bangsa lain India, Cina pun duduk di Malaysia, hakikatnya kena hormatlah antara satu sama lain. Bahasa kita, agama kita lebih lagi ada perlembagaan, ya. Tapi yang jadi persepsi sentimen kaum ni, saya ingat pemimpin, ya, pemimpin politik saja yang menggunakan isu-isu tu. Saya nak jawab ni, mungkin mereka ni tak tahu. Mereka kata saya tak membela kaum Melayu, ni salah. Jaminan bagi kaum Melayu bukan duduk pada orang politik. Sebab tu hang nak study perlembagaan. Kalau tak study perlembagaan jadi orang bodoh. Jaminan untuk orang Melayu duduk pada Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu yang menjamin kedudukan orang Melayu. Daripada sudut bahasa Melayu, daripada sudut agama Islam dan juga kepentingan orang Melayu sebagai rakyat daripada seorang raja. Ini adalah kerja Raja Melayu dan juga Seri Paduka Baginda yang dibertabung. Dan untuk pengetahuan juga, orang politik yang duk main sentimen Melayu ni, saya nak tanya, Hannah Rizak Melayu, yang jual siapa dia? Yang jual di dalam sumpah Raja-Raja Melayu.
Di dalam perkara yang keempat, tak silap saya, Raja-Raja Melayu mengagihkan 50% tanah Rizab Melayu untuk diagihkan kepada anak cucu cicit orang Melayu. Dan saya nak tanya hari ni, 50% tanah Rizab Melayu dah tinggal 20%. Yang jual adalah orang politik. Orang politik berbangsa Melayu, bukan MCA, bukan DAP, bukan gerakan. Orang politik Melayu yang jual. Sekarang ni bila nak main tentang politik Melayu, saya nak tanya Zahid Hamidi. Zahid Hamidi ambil duit tu, duit yang berkaitan dengan karyat, yang berkaitan dengan orang kata asnaf dan sebagainya. Itu adalah duit untuk orang Islam, untuk dibina masjid, untuk dibina surau, untuk diagihkan kepada orang kata yatim piatu dan sebagainya. Dan ambil duit anak yatim ni, ambil duit orang Islam ni, bukan orang Cina ambil. Orang Melayu juga ambil. Zahid Hamidi Presiden UMNO. So hari ni sebab tu saya nak kata, kalau nak kata politik, nak jaga orang Melayu, yang melingkupkan orang Melayu tu adalah orang Melayu tu sendiri. Dan kita kena fahami daripada konsep perpaduan negara, kita kena faham daripada sudut rukun negara dan sebagainya. Macam mana kita nak memastikan orang bukan Melayu menerima pemimpin Melayu? Ini yang kita cuba bawa. Orang bukan Melayu ni, dia akan terima pemimpin Melayu, tetapi pemimpin Melayu ni kena bersih. Hanya orang Melayu yang gila je duk terima lagi perasuah dengan perompak dan sebagainya. Orang Melayu tak terbuka minda. Saya nak bagi tahu, yang memerdekakan orang Cina, MCA. MCA yang minta kepada British pun Tan Chek Lok. Begitu juga dengan India, John Elias TV. Daripada sudut sejarah, mereka kalau ikutkan, orang Melayu suruh mereka balik ke negara asal mereka. Tetapi mereka tidak diterima di negara asal mereka. Dan dua orang ni lah, MCA dengan MIC ni lah yang minta kepada British supaya mereka boleh stay dekat sini. Dan British meletakkan syarat, Malaya akan merdeka sekiranya minoriti bersetuju. Kenapa orang Cina dengan India, mereka boleh mengundi lain daripada MCA dengan MIC? Sebab apa? Sebab mereka melihat bahawa pemimpin MCA dengan MIC tidak ada integriti dan juga prinsip. Pemimpin MCA dengan MIC menggayakan diri sendiri. Dan juga mereka melobi harta untuk keluarga mereka. Orang Cina dengan India, mereka merasakan bahawa mereka tidak selamat ataupun mereka rasa mereka ditindas dan sebagainya. Sebab tu mereka mengundi DAP dan sebagainya. So hari ini macam mana kita nak memastikan bahawa PN ini adalah tempat terbergantungan orang bukan Melayu, supaya mereka boleh percaya kepada pemimpin Melayu untuk menjamin kedudukan kaum lain. Itu yang lebih penting sebenarnya. Ya tu. Ya betul lah. Sentimen tu kita tak mau main-main sangat lah. Saya rasa orang Cina, India pun kalau kita Melayu ni kuat dan bersatu, pimpinan kita berintegriti, mereka akan ikut. Jadi bila kita lemah tu, mereka akan ambil advantage lah, orang tahu itu kan, ambil kesempatan lah. Sebab tu kita orang Melayu ni, kita patut bersatu. Kita bersatu peringkat bawah boleh bersatu orang Melayu ni, tapi bila mai kepimpinan kat atas tu, yang penting diri sendiri, depa tu yang bertelengkah tu, cerita lain buat cerita lain macam-macam, jadi itu menyebabkan perpecahan. Belah bawah ni saya ingat tak ada. Kalau pergi market Kebun Jaya ni kat Lestang, market Pasar Borong ke, orang Melayu semua okey je lah. Kan? Tapi oleh kepentingan politik ni yang membayarkan pada orang Melayu ni. Jadi saya harap pemimpin ni sedar diri lah sikit lah. Jangan buat isu macam tu lagi. Bila mereka ada kepentingan peribadi tu, macam-macam mereka buat lah, tak kira lah. Itu yang saya risau dari pemimpin Melayu tu. Biar kita ada integriti. Nak kaya pun berpatutan. Jangan kita jual negara demi kepentingan short term kita lah. Itu yang saya perhatikan lah. Ya okey tu, dah pukul 11 ni tu. Cukup lah bagi orang lain cakap lah. Saya pun komen banyak dah. Nanti kita sembang lain pasal bersatu ni. Okey tu. Ada orang komen tadi pasal armada semua tu. Tak apa, kalau depa buat tak betul, kita harus tegur depa. Jangan kita buat yang perkara yang tak elok, nanti memberi satu persepsi yang buruk terhadap parti lah. Itu kita elakkan. Khususnya di Bersatu Negeri Kedah dan juga Lestang ni lah. Kita harus tegur lah mereka supaya kita tak buat satu kesalahan lah. Syukur lah. Okey, cukup lah bagi orang masuk lah. Okey. Alright, terima kasih. Okey tu. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey tuan Okey tuan, hari ni saya tak boleh nak memanjang sangat sesi sebab pukul 11 saya ada meeting sikit, saya nak pergi. Jadi apa yang saya nak cakapkan di sini adalah saya minta lah kepada tuan-tuan semua untuk fikir balik.
Fikir apa yang saya katakan ni dan buatlah apa-apa post pun untuk mendesaklah supaya tidaknya ada pergabungan di antara PN dengan BN. Apa yang kita nak hari ini adalah kita kena yakin bahawa PN akan menjadi dominan dalam negara kita dan PN akan menjadi wadah perjuangan yang baru untuk mengubah negara kita. Sebab apa tuan-tuan? Rakyat hari ini dah tertekan dah dengan amalan-amalan kronisme, amalan nepotisme dan sebagainya. Dan saya nak tanya kepada tuan-tuan lah, kalau kita nak bergantung harap kepada BN tuan-tuan ataupun PH tuan-tuan, sanggupkah tuan-tuan melihat sendiri dekat negara kita, apa yang ada tuan-tuan? Apa yang kita nak banggakan tuan? Apa yang kita ada sebenarnya? Orang kata apa? Melayu kita ni. Benda apa yang kita ada tuan? Melayu hanya ada penjawatan di dalam kerajaan saja. Hak lain tak ada tuan. Hotel orang lain pegang. Supermarket orang lain pegang. Beras kita pun ada third party yang pegang. Semua tuan, gedung pakaian tekstil, baju semua orang lain pegang. So orang Melayu ni just duduk kat dalam hutan je. Macam sekarang ni tuan-tuan. Tahun 2021. Berapa ramai? Berapa ramai orang Melayu yang umur 30 tahun yang tidak ada harta. Kereta tak ada, harta tak ada. Malah nak kahwin pun duit tak ada, kerja tak ada. Apa kelulusan universiti. Sebab apa? Sebab orang-orang politik ni hanya ambil duit rakyat untuk bagi kepada dia punya keluarga dia. Bagi kepada isteri dia, bagi kepada anak dia. Rugi tuan-tuan. Duit negara beli handbag sampai 100,000. 100,000 tuan-tuan boleh wujud berapa banyak peluang pekerjaan. Beli handbag 100,000 simpanlah rumah. Beli jam 500-600,000. Beli apa lagi? Beli set golf beratus-ribu. Ada handbag harga berjuta, beli cincin harga berjuta, simpan duit dalam rumah 500 juta. Semua tu duit rakyat. Duit tuan semua yang tengok live ni. Tuan duk bayar cukai. Wang negara mai daripada mana? Mai daripada rakyat bayar cukai. Cukai rakyat. Dicukainya pendapatan. Dicukainya macam-macam lah. Cukai pendapatan, cukai pintu, cukai kereta, cukai jalan. Macam-macam cukai lah. Rakyat kerja penat kena cukai. Mereka ni senang-senang saja. Cakap, bagi beras, hantar telur, tuan-tuan pun pilih mereka ni sebagai pemimpin. Dan mereka menjadikan Kementerian Kewangan tu sebagai mesin ATM untuk mereka. Mereka senang tuan-tuan, mereka cucuk duit. Harga rumah mereka berjuta-juta. Guna duit apa? Duit rakyat lah. Guna duit rakyat tuan-tuan. Sampai 64 tahun kita merdeka, saya nak tanya tuan-tuan, dasar dan polisi apa yang kita berjaya? Dasar ekonomi baru pun kita mampu berjaya. Agasan One Malaysia yang Najib buat pun fail. Semua fail tuan-tuan. Generasi Y dengan Z sekarang ni. Mana ada kerja pun tak ada. Kerja duk main TikTok dengan YouTube ya. Kerja tak ada tuan-tuan. Duduk di rumah main Mobile Legend, main TikTok, main YouTube. Kerja tak ada. Sebab apa kerja tak ada? Peluang pekerjaan terhad. Belajar tinggi-tinggi, kerja tidak ada. Mak pak duk kena tanggung. Nak kan yang tu? Macam yang perempuan, mak pak suruh kahwin. Sebab apa? Penat nak tanggung. Macam yang lelaki, kerja duk kena maki hama dengan mak ayah ya. Sebab apa? Sebab kerja tak ada tuan-tuan. Sebab itulah kita nak perubahan tuan-tuan. Kita nak perubahan sebab apa tuan-tuan? Kita nak perubahan untuk negara bangsa kita. Bukan sebab benda lain. Kita nak perubahan sebab untuk negara bangsa kita. Bukan kita nak perubahan untuk Syafiq Halim nak jadi Perdana Menteri tak tuan-tuan. Ni dia nak pergi belajar tuan-tuan. Tapi masuk universiti balik. Bukan nak jadi wakil rakyat kan. Bukan nak jadi tak. Apa yang saya cakap ni adalah kebenaran. Demi orang Melayu. Ni adalah perkara yang benar. Apa yang saya sampaikan ni sekiranya tidak benar, tuan-tuan boleh bagi tahu benar ni tidak benar. Apa yang saya sampaikan ni adalah kebenaran. Untuk siapa? Untuk orang Melayu juga, bukan untuk orang lain. BN ni kita tahu, dia harus ditolak dan dibenamkan. Wadah perjuangan yang baru Melayu Islam adalah Perikatan Nasional. Perikatan Nasional haruslah diperkukuhkan tuan-tuan. Okey tuan-tuan, setakat tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.